Ini Ustazah kata tak boleh selalu pakai ni. Yang alkohol yang cuci tangan kan Ustazah dalam itu tu. Ada yang profesor yang Ustazah yang itu kan. Yang ada yang dia punya kajian kan. Soundcheck 1, 2, 3. Semua baik Boleh dengar ke? Saya ingat Ustazah punya tu kan Boleh yang dengar dalam ke? radio. Boleh. Boleh dengar ke soundcheck 1, 2, 3? Suara Ustazah. Tok Ki dia tengah. Okey. Dah mula kan? Dah mula dah tengah Okey. soundcheck. Suara Tok Ki. Okey. Okey. Suara Tok Ki okey. Suara mak yang saya pegang ni okey. Jelas tak suara? Jelas. Boleh bagi respon. Nanti dia memang makan masa. Pause. Nanti Boleh respon sama ada suara kita jelas atau tak. kamu sendiri cek. Buka. Ada tak yang dah komen cakap? Jelas tak suara? 1, 2, 3. Test mic. 1, 2, 3. Alright. Okay, tune. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Terima kasih kepada para penonton Facebook Live daripada page Ustazah Asma dan juga Persatuan Pengguna Islam Malaysia. So, dah lama sebenarnya kita tunggu. Kita nak rungkai pembongkaran ni sejak daripada minggu lepas lagi sebenarnya. Kita dah keluarkan poster tentang isu daging haram yang dipalsukan halalnya. Kalau kita tengok isu ni memang semua orang patut tahu, semua orang patut ambil tahu, semua orang patut share Facebook Live ni dan sebarkan kepada ramai orang sebab dah bertahun-tahun sebenarnya kita ditipu. Benda ni bukannya baru lagi. So kenapa PPIM nak respon ni? Sebab kita ada dapat satu posting daripada Anonymous, daripada salah satu Facebook page kes jenayah, iaitu dia ceritalah tentang macam mana daging halal tu dimanipulasi. So hari ni kita ada panel-panel kita yang memang boleh bercakap tentang isu ni. Pada siapa-siapa yang tengah tengok, staykan tengok. Siapa yang rasa macam ada benda lain nak buat sambil-sambil tu dengar, ataupun siapa-siapa yang rasa macam panjangnya, tak apa, simpan Facebook Live ni, share pada ramai-ramai orang sebab apa yang kita nak kupaskan hari ni memang sangat-sangat penting dan semua orang wajib tahu. Okay. So macam saya cakap tadi, isu ni bukan baru-baru jadi, Tok Ki. Kan, Ustazah kan? Bukan baru-baru jadi. Okay. Sorry, saya kenalkan dulu moderator kita, panel kita, Tok Ki. Dia gemuruh. Gemuruh sikit. Tok Ki, sebab isu kita panas ni, panas. So, saya macam excited, tak sabar. Okay, kita kenalkan panel kita, Tok Ki, daripada Ketua Aktivis Persatuan Pengguna Islam Malaysia dan juga Ustazah Asma Harum, penceramah bebas. Alright. Okay, so sebenarnya sekitar tahun 2015 pernah jadi kes ni. Tahun 2017 pernah jadi kes ni. Berlaku penyelundupan daging sejuk beku dari Sepanyol yang dikatakan bercampur dengan daging babi daripada Sepanyol tahun 2017. Lepas tu 2019 jadi lagi sekali dekat Rantau Panjang. So sekali lagi kita diberitahu oleh Anonymous ni. Kalau kita tengok dekat TV dekat belakang ni, ini adalah posting yang di-share dengan kita, dan dekat hujung tu dia panggil lah untuk PPIM dan juga badan-badan yang berwajib untuk ulas tentang isu ni. So tak nak panjang-panjang, kita tak nak bagi intro panjang-panjang. So kita nak terus kepada kita punya topik perbualan ini. Kita nak tanya Tok Ki juga. Bagaimana pandangan Tok Ki sendiri mengenai repackaging semula daging frozen ni? Okay. Buat duit. Buat duit. Sebenarnya patutnya Ustazah tolong jawab, tapi tak apalah, saya cuba. Okay. Kalau kita tengok di Malaysia hari ini, masalah sosial kita luar biasa. Dan kalau kita tengok penagih dadah pula sampai ikut estimate 1 juta lebih, Ustazah. Betul. Bayangkan macam mana masyarakat kita, masalah sosialnya, masalahnya segala-galanya, yang saya rasa itu ulasannya. Soundcheck dulu. Okey ya, boleh ya. Yang ulasannya sebenarnya daripada sudut agamanya, maknanya kalau kita lihat, kalau kita makan barangan yang tidak baik, menjadikan kepribadian kita pelik lah. Betul. Atau ikut apa yang kita makan. Kalau tak halal lah. Kalau rimau minum susu babi, dia jadi macam anak babi. Jadi tidak heran kalau kita tengok keadaan ini berlaku hari ini. Tapi dia punya ulasan saya nak minta Ustazah itulah. Pasal kita nak cerita, pasal kita di lapangan melihat masalah ni, ya Rabbi, 1001 macam masalah. Jadi kita tengok apa yang tak kena ni. Jadi rupa-rupanya kita tengok, oh ini rupanya antaranya adalah makanan yang tidak halal, dan mungkin daripada sumber-sumber yang tak halal. Contohnya kita beli daging.
Kita elok je beli daging, nak beli pun daging lembu yang dijual pun orang Islam. Tapi balik-balik entah daging apa benda. Dan kalau saya dulu suka makan ekor lembu. Ya. Rupanya dia kata banyak ekor kanguru. Ekor kanguru. Sebab tu loncat lebih kot. Jadi ini antara benda yang kita lihat cukup merusingkan kita. Dan dulu tu kita tubuh persatuan pun pasal ni. Jadi over the period of time kita ingat tak berapa ada rupanya terbongkar tak habis-habis cerita yang seperti ini. Jadi bila kita lihat juga rupanya kerja ni bila kita dapat maklumat-maklumat yang luar biasa. Ini tengok gambar-gambar ni ya. Ini gambar-gambar ni cuba kita roll sekejap tengok ya. Macam-macam jenis bungkusannya segala benda lah. Dan yang mana kita mungkinlah kita makan di rumah kawan kita, dia makan di kedai Pak Ali ke tapi rupanya daripada makanan yang tidak halal. Tidak halal tu kenapa? Pasal kalau kita tengok yang ni mungkin mari tolong angkat tunjuk sikit bila kita makan benda yang tidak halal ini, dia melibatkan itu kena Ustaz tambah ya. Hati kita, doa kita ya, dan macam-macam lagi lah. Cuba tengok hari ini ya. Cuba tengok. Ini ni yang dibeli di pasaran. Mudah sangat dapat. Jadi kita pun tak boleh nak salah siapa-siapa, semua orang pun beli. Macam mana barang seperti ini boleh ada di pasaran kerana barang yang boleh diimport, itu pun tanya Ustaz pasal dia daripada JAKIM dulu kan. Macam mana boleh ada di pasaran sedangkan yang dibenarkan masuk yang halal, yang dulu ialah JAKIM yang luluskan juga kan. Betul. Kalau tidak tak boleh masuk kan. Betul. Jadi macam mana ini merata-rata ada di pasaran yang membawa keraguan kepada kita. Dan ini cuba bayangkan Ustazah, tak ada langsung. Ni tengok ni. Kalau nak ikut kan ada. Tapi yang ni pun tipu juga. Yang ni pun tipu juga. Tapi maknanya yang ni lagi mudah tipu. Maknanya tak ada apa benda pun. Apa benda? Siapa? Daripada mana apa benda datangnya? Siapa nak jamin? Mana kelulusannya? Daripada veterina ke siapa-siapa? Jadi nayanya kita ni rasa macam kita mengguna Ustazah. Ya. Tapi kita diperguna siang malam pagi petang dia orang buat duit. Dan kita pula dapat bahana dia daripada masyarakat yang terdedah dengan makanan yang tidak halal ini, yang jiwa-jiwanya mungkin huru-hara memberontak tak tahulah. Jadi ini yang kita rasa kita perlu buat sesuatu. Ini panggil expert datang bagi kita kongsi supaya kita dapat mengatasi masalah ini. Berapa lama lagi? Soalnya berapa lama lagi kita harus ditipu oleh ini kartel ni. Dia jenis kartel. Saya ingat kan Along aja ada kartel. Saya ingat perubatan aja ada kartel. Rupanya ni pun ada kartel. Dan dia orang ni ada yang mengatakan dia bekerja sama dengan sesetengah agensi ataupun orang-orang dalam agensi. Jadi hari ini kita hendak agensi-agensi di luar sana cuba tengok dan cuba kita, kalau kita terlibat, maknanya kita ni terlibat dalam menginaya masyarakat kita. Dan saya tak mungkin kalau kita buat kerja macam ni Ustazah, kita dapat keberkatan hidup. Jadi permulaan ini saya harap semua tengok ini supaya kita boleh mendapatkan keberkatan dalam hidup kita melalui pekerjaan kita yang halal. Kalau kita dah buat kerja macam ni, saya tak tahulah macam mana harus dibalas ke atau apa akan jadi pada kita. Dan mungkin buat pertama kali ini, sekarang ini kita tengok macam-macam dalam masyarakat, yang sombongnya, yang angkuhnya, yang buat kerja tak betulnya, membuli orang sekali-kali lah Ustazah. Jadi itu permulaan. Maknanya kita akan ceritalah benda-benda lain yang pasal macam mana proses dia buat macam ni. Jadi kita serah kepada orang hebat kita biar dia ditambah. Subhanallah. Okey, kalau macam kalau kita tengok kan sebenarnya bahagian-bahagian daging ni adalah seperti ekor, seperti kaki lembu, bahagian-bahagian yang kita selalu makan, paru lembu, bukan sahaja kepada pembekal sahaja dan juga peniaga yang terkesan. Pengguna memang rata-rata terkesan sebab mungkin kedai-kedai yang kat tepi-tepi jalan ni pun menggunakan ambil daripada sos yang sama. So sebenarnya semua orang sebenarnya, saya tak berani nak cakap lah, wallahu alam. Ini kena jaga-jaga ni pasal dia mengandung kan. Dia tentu makanan kena lebih baik kan. Betul. Jadi tak boleh lah makan ekor-ekor mati-hati pasal makan ekor kangaroo. Makan ekor kangaroo. Minta dijauhkan lah. Okey, so kita nak tanya pada Ustazah Asma sebab macam Tok Ki cakap tadi, Ustazah Asma ada pengalaman dengan JAKIM sendiri. So kita nak tahulah bagaimana JAKIM ni memainkan peranan untuk elakkan berlakunya masalah pemalsuan sijil halal. Apa yang diambil kira untuk memastikan barang yang diimport itu adalah halal?
Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat sekalian, pada hari Isnin yang barakah di bulan yang mulia ini, bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tengah hari ini memang kita dah hampir dekat dengan Zuhur, tapi mudah-mudahan majlis ilmu yang kita cuba usahakan ikhtiar, kerana ini saja waktu yang kita ada, Tok Ki. Tok Ki pun agak sibuk, saya juga agak padat, jadi bila bincang-bincang kita tak boleh tangguh dah, dan akhirnya inilah waktu yang ada. Dan insya-Allah walaupun mungkin kita lambat sikit solat Zuhur, tetapi ini juga adalah fardu kifayah yang akan menjadi fardu ain kepada sesetengah orang. Maksudnya fardu kifayah, kewajipan kita untuk membuka ataupun memulakan perjuangan halal demi ummah ini, insya-Allah ia merupakan fardu kifayah dan juga fardu ain bagi sesetengah orang. Jadi apabila kita menangguhkan sedikit, mungkin solat kita melambatkan sedikit, kerana perbuatan apa yang kita buat juga adalah kefarduan, Tok Ki. Jadi bukanlah satu benda yang makruh dan sebagainya. Jadi alhamdulillah, sebelum kita pergi jauh lagi, Tuan Moderator dan juga Tok Ki, untuk menambahkan keberkatan majlis kita mulakan dengan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Alhamdulillah. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat sekalian, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada PPIM, Persatuan Pengguna Islam Malaysia. Dan saya hari ini sangat berbesar hati bersama dengan salah seorang CEO ke apa? Pengerusi, aktivis lah, pengerusi aktivis. Datuk kita ataupun lebih dikenali dengan Tok Ki, Masya Allah, yang selalu kita lihat Tok Ki selalu viral dengan pelbagai isu. Maksudnya bukan viral pelbagai isu saja, juga menyelesaikan pelbagai isu. Kita cuba kan sedaya upaya demi ummah. Alhamdulillah saya dihubungi oleh pihak PPIM. Kemudian beberapa pihak yang lain yang concern juga masalah ini. Dan hasil perbincangan istikharah kita, saya, suami dan beberapa tim kita lah, akhirnya kita jadikan ini adalah satu perkara yang wajib, bukan pilihan. Apabila kita dipanggil, kemudian kita juga ada pengalaman. Tadi Tok Ki ada sebut, sebab ramai juga yang tak tahu latar belakang saya. Sebelum saya jadi penceramah bebas, yang disebut penceramah, pendakwah, motivator dan sebagainya, saya pernah berkhidmat di JAKIM, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, 2008 sehingga 2017. Hampir dalam lebih kurang 9 tahun. Peringkat awal di bahagian Undang-Undang Keluarga Islam sebagai penolong pengarah, bahagian Undang-Undang Keluarga Islam, Jabatan Agama Islam Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sembilan. Kemudian saya meletakkan jawatan dan berakhir sebagai penolong pengarah bahagian halal. Bahagian halal Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sembilan. Jadi walaupun kita di negeri, kita tetap tahu bagaimana prosedur dan proses persijilan halal itu berlaku, sama ada di dalam negara ataupun di luar. Jadi topik perbincangan kita pada hari ini berkenaan dengan daging import. Sebab kau nak sentuh bab halal ni, Tok Ki, terbuat terlalu banyak kategori dan terlalu banyak isu. Sebab itu saya tengok komen-komen bila kita post poster tu kan, kita share, Ustazah, banyaklah persoalan yang timbul. Ayam macam mana? Itu pun subjek kita kena buat je. Ya, kena sebut. Pasal ayam tu macam mana? Lepas tu macam mana pula makanan kedai-kedai Tom Yum, kedai-kedai Thailand. Lepas tu soalan-soalan lain lagi, macam mana dengan produk kosmetik? Macam mana dengan terlalu banyak persoalan. Jadi mungkin ini adalah permulaan, Tok Ki. Ya, insya-Allah. Mungkin kita akan buat secara bersiri kesedaran halal umat Islam. Ya. Akhirnya kita perlu tahu apa yang patut kita buat. Jadi hari ini kita akan kecilkan skop. Saya tahu ada banyak persoalan berkenaan dengan halal. Saya pernah ada pengalaman, saya penjawat awam, bekerja di bahagian halal. Jadi saya terlibat secara langsung. Sebab itu Tok Ki bila menyerahkan kepada saya, bukan Tok Ki tak boleh nak bercakap, tapi benda ni kan lebih pada isu teknikal. Kan? Jadi isu fakta, teknikal, bagaimana proses. Okey, baiklah. Pertama, saya ingin memaklumkan tujuan kita pada tengah hari ini bukan untuk menghilangkan keyakinan pengguna kepada JAKIM.
Jangan salah faham. Sebab bila saya tengok komen, ada yang terus letak, JAKIM buat kerja tak? JAKIM tidur ke? Dah tak percaya dah, halah JAKIM, tak boleh percaya. Itu sebenarnya bukan kesilapan pada JAKIM, maksudnya kefahaman begitu, kesilapan kepada kita. Kita sendiri sebagai pengguna harus faham di mana peranan JAKIM dalam persijil halal. Dan saya pula bercakap bukan sekarang bagi wakil JAKIM. Ustazah dulu JAKIM, dia backup JAKIM. Tidak. Sebab saya sekarang dah jadi, kita panggil apa ni, bebas. Dah kita tak terikat. Bertambah tugas. Dah bertambah sebenarnya. Dah bertambah. Okey, bila kita sebut tentang daging import. Okey, kerana benda ni jadi isu besar sebab daging import adalah daging yang paling banyak berada di pasaran. Kerana faktor utama murah. Kedua, mudah didapati. Jadi, di pasaran tu contohnya apa? Apa pun makanan. Sampai kalau kita fikir nak makan kari pap yang ada inti daging, kita pun tak tahu daging tu daripada mana. Jadi takut. Jadi takut. Lepas tu kalau makan... nampak Ustazah makan ikan ni tadi. Ya. Saya tengok. Kita makan sama-sama, makan ikan. Masya Allah. Lepas tu kemudian kalau kita order makanan panas pun, nasi goreng ke apa, ada daging. Kita pun tak tahu. Lepas tu banyak lagi stol-stol burger. Kita tak sebutlah nama jenama-jenama apa. Tetapi hampir semuanya adalah menggunakan daging import, terutamanya orang yang berniaga. Kalau mereka nak guna daging tempatan, mahal. Kita sendiri untuk makan harian pun mahal. Betul. Jadi akhirnya tiada pilihan melainkan guna daging import. Dan di mana sebenarnya isu besar daging import ni? Itu yang kita nak sebut main isu kita pada hari ini. Di mana yang menyebabkan boleh berlakunya pemalsuan logo halal. Di mana boleh berlakunya ketirisan. Di mana kita panggil flow chart tu yang boleh menyebabkan berlaku penyelundupan daging tu. Okey, saya bagi gambaran begini. Contohkan Tok Kim, kalau Tok Ki nak mohon import, Tok Ki nak import daging daripada mana? Yalah, yang ada sekarang ni rasanya yang ada logo kilang halal lah. Ya. Mungkin di Australia, New Zealand, lepas tu mana lagi Brazil. Okey. Contohnya begini, Tok Ki nak jadi pembekal daging di Malaysia, salah seorang. Tok Ki ada modal 20 juta. Contoh kan. Jadi Tok Ki dah deal dah. Nak bawa masuk daging import daripada Australia lah kita sebut. Jadi Tok Ki akan pergi ke mana nak mohon tu? Veterina. Betul. Sebab Tok Ki tahu. Sebenarnya kalaulah seseorang yang nak import daging ke luar negara, kalau dia pergi ke JAKIM, JAKIM akan tolak ke veterina juga. Dia sebenarnya permohonan untuk daging import perlu mohon di bawah GPV. Maksudnya di bawah jabatan veterina. Jabatan veterina. P itu apa? Perkhidmatan. Tak apalah. Tak apalah. Perkhidmatan veterina. GPV lah. Jadi bila mohon ke sana, mohon di sana, pihak veterina akan panjangkan permohonan Tok Ki ini kepada JAKIM. Barulah Pak JAKIM akan masuk. Tak adalah invoice JAKIM kan? Ya, invoice JAKIM tu di situ. Apa peranan JAKIM? JAKIM akan menghantar wakilnya. Sama ada yang berada di, kalau wakil kedutaan ada bahagian-bahagian itu, tapi biasanya wakil daripada pegawai JAKIM sendiri pergi kepada loji sembelih. Pergi ke loji sembelih yang Tok Ki berurusan nak import daging tu. Jadi daripada pihak JAKIM pergi menjalankan tugas. Kita akan pergi di sana beberapa hari biasanya, bukan sekejap, untuk melihat proses penyembelihan di sana. Lalu kita lihat ada pada awal sampai end proses, sampai daging tu keluar. Dan akhirnya diluluskan dan diberi kelulusan bahawasanya loji. Proses tu sangat susah Tok Ki. Memang sebab saya sendiri pun dulu memang terlibat dengan proses persijilan halal sebagai auditor, sebagai saya makan dan sebagainya. Jadi memang kita terlibat secara langsung dan kita melihat proses. Nanti susah tak susah kita akan cerita semula. Okey, bila pergi ke sana kita lihat sampai end proses, akhirnya kita mengeluarkan apa? Sijil halal luar negara. Untuk persijilan halal luar negara bahawanya loji ini benar-benar mematuhi piawaian kita. Okey. Jadi akhirnya permohonan Tok Ki nampak berjalan dengan baiklah Tok Ki. Okey, pergi veterina. Kemudian wanita pergi kepada JAKIM. Kuat juga, kena tak lulus juga. Kena network kuat juga. Tak apa, itu kau nak cepat.
Kalau nak cepat guna network lah. Kalau nak lambat tak payah guna network lah. Tak payah guna network lah. Tapi tak lulus juga. Kadang tak lulus juga. Okey. Nak masuk tu pun nak kena ada macam-macam cerita ni. Ya, betul. Walaupun JAKIM lulus, dia punya logi, saya rasa proses tu banyak lagi. Banyak lagi Tapi lah. tak apa, biarkan kita kan, itu teknikal. Itu cucuk. Ya, betul. Kemudian Husna, tak payah tu nanti orang pening sebab sekarang ni time Ustazah. Okey, Ustazah pun pening, awak asyik gerak. Okey, jadi lepas tu kemudian bila sampai ke okey dah settle, mana boleh berlaku yang logo halal dipalsukan. Contohnya daripada tempat tersebut kan kita akan berlayar lah biasa melalui kapal lah kan. Okey, ia boleh berlaku perubahan di dalam kapal. Contoh begini, ada lagi daging-daging halal, daging-daging yang tak halal, yang haram, yang tak ada persijilan halal, kemudian digunakan logo. Contoh yang menompang. Ya, betul. Macam logo yang ditunjukkan oleh Tok Kita, dia adalah logo halal daripada Australia. Logo ni boleh jadi print out, kemudian diletak je pada kotak-kotak. Pada kotak-kotak daging yang tidak disahkan halal. Kita nak sebut haram pun wallahualam, tapi tidak ada persijilan halal. Mungkin daging itu bukan sebenarnya daripada Australia, mungkin daripada Brazil, mungkin daripada tempat-tempat negara. Antara pengeluar terbesar daging dunia adalah Brazil. Jadi mungkin daripada negara-negara lain. Tapi sebab nak menghalalkan daging tu, dan Tok Ki yang order ni pun Tok Ki tak tahu. Kemungkinan besar Tok Ki pun tak tahu sebab bukan Tok Ki pergi ke sana, lepas tu bawa balik daging. Itu kalau kita beli, kita tengok, bawa balik. Itu pun dah mungkin ada tak ada apa lagi yang macam ni yang jauh tak nampak. Yang jauh yang kita tak tahu bagaimana proses berlaku di sana. Dan juga di pertengahan. Dan apa yang berlaku yang sangat kita risaukan, dan sebab benda ni dah pernah berlaku. Makis dah berapa kali dah. Maksudnya compound, buat tangkapan, di beberapa pelabuhan, didapati daging-daging yang diseludup. Jadi Makis dah tangkap. Itu sedikit. Kita percaya mungkin ada banyak lagi yang diseludup, yang terlepas. Na'udzubillah min zalik. Jadi apa yang berlaku di pelabuhan juga sangat dikhawatiri. Sekiranya berlaku di sana kebocoran lah. Rasanya itu itulah antara isu, main isu. Bila sampai di situ, bagaimana ada beberapa pihak yang berkemungkinan, bukan kita kata confirm, berkemungkinan. Dia print je dan dia tampal sahaja. Daging-daging tu. Ini sebenarnya senang. IC pun boleh tipu masa zaman dulu kan, buat jadi apa benda benda ni. Tak ada. Betul. Pelekat. Yang ni tak ada pelekat. Tak ada masalah. Dia bukan kotak. Dia cuma tampal sahaja. Jadi tuan-tuan puan-puan sekalian, bila daging-daging seumpama ini masuk dalam pasaran, dia pergi ke mana? Okey, kita dah ada sekarang dah sampai ke pelabuhan, adalah pembelinya. Kemudian mereka akan divert lah kan ke kedai, ke pasaraya dan sebagainya. Ada yang keluar dalam bentuk packing lah. Cuba tengok ini, mungkin boleh tengok ni. Ni kotak-kotak yang dia repack balik. Ya, itu satu isu besar, repack. Repack satu, yang tadi tu okey lah juga. Ya. Tapi proses mungkin kita bercerita yang melibatkan sindiket, yang melibatkan kartel yang cukup besar. Jadi semua kita rakyat Malaysia kena faham. Ini betul. Kita berhadapan dengan, tengok ni siapa orang kita pun tak faham. Ini bila kita jumpa, maksudnya tagging asal dibuang. Kita nampak Brazil. Kemudian bila sampai tukar sini, Australia pula kot. Dia tukar kepada maksud tagging lain. Jadi dia tukarlah, dia pun tampal. Sebab kalau kita cek, ini antara sijahala Australia yang disahkan, maksud sijahala disahkan oleh Malaysia. Jadi dia tampal lah mana-mana persijilan halal yang disahkan luar negara. Persijilan halal yang disahkan oleh JAKIM luar negara, sijahala luar negara. Jadi kalau kita buka portal JAKIM dan kita tekan, kita cek sijalah halal JAKIM, akan keluarlah nama syarikat, keluar logo halal ni. Jadi kita terima lah, kita terima je lah. Kita terima sebab kita tengok, ada sijalah halal kot. Ada logo halal yang disahkan oleh JAKIM. Tapi sebab itu proses tengah tu. Siapa yang nak kawal tu? Sebab tu bila saya ada hubungi juga person di JAKIM sebelum tengah hari ni, sebab isu kita ni panas. Kita tak sebutlah nama siapa kan. Tapi yang dimaklumkan, suasana bila sampai di pelabuhan, dia sampai kontena yang besar 40 kaki. Tok Ki, kontena besar 40 kaki. Dan biasanya pihak Makis pun bukan cek kotak by kotak. Maksud bukan satu kotak keluar, tak terbuat. Memang tak cukup. Akhirnya mereka akan random sahaja. Maksudnya buka yang besar tu, kemudian random ambil beberapa kotak, cek. Dan tak tahu apa belakang tu. Betul. Lepas tu tak tahu dalam kontena tu ada produk apa lagi.
Jadi mungkin yang dapat ditangkap tu sekali-sekala mereka buat rush lah. Kan? Sekali-sekala mereka buat sebuah, mereka check betul-betul, lepas tu mereka jumpa. Kita bernasib baik kalau Allah nak tolong. Itu maksud Allah nak bongkar, Allah nak mulakan, buka cerita. Tapi mungkin Ustazah kita nak komen pasal ni. Ini antara maklumat yang kita perolehi. Di mana kilang, di mana mereka buat ni. Ini maklumat yang kita perolehi lah daripada sumber-sumber yang amat concern. Pasal kita duduk makan segala benda kan. Jadi gambar ni lagi. Apa lagi gambar dia? Kita tengok cuba sekejap. Tengok. Ini yang tadi ni lah lagi. Ni kilang-kilang, lori-lori yang beroperasi. Ni kita hantar super Spiderman ke pergi check ni. Hebat Tok Ki ni. Tengok ni lah. Dia orang buat kerja. Lagi. Dia orang ni buat kerja je. Ni sijil ni Ustazah. Nama syarikat pun ada tu. Tapi dia orang pun import. Dia pun kadang-kadang ni yang kita dapat maklumat ni Ustazah. Nama-nama syarikat ni bukan nama tipu ataupun orangnya tipu. Ini Macam mana boleh buat operasi? Tak tahu nak cerita Maksud lah. tapi berdaftar. Daftar tipu pun ada. Jadi kita tengok ni lah. Kita tengok. Ini berlaku. Cuba bayangkan berpuluh-puluh kontainer. Betul. Macam mana Ustazah kita nak? Sebenarnya repacking memang tidak dibenarkan. Maksudnya, faham kan? Pack semula. Maksud repacking ni kita pack semula. Yelah yang dia bawa tu sebenarnya dia kononnya nak re-export balik Ustazah. Dia tipu dekat sini dia repacking. Yang tadi yang Ustazah sebut tu dia nak import ke Malaysia. Ada mungkin kemungkinan di tengah jalan tu tambah benda lain. Yang ini pula dah memang kata bukan nak bawa, bukan nak jual kat Malaysia. Dia landing je sini. Dia landing kononnya dia nak bawa ke lain. Tapi akhirnya ni yang landed ni yang masuk juga pasal dah boleh keluar. Betul. Jadi itulah dianya maknanya. Yang itu tak adalah peranan JAKIM. Saya tak fikir JAKIM perlu dipersalahkan. Betul. Dalam line ni tak masuk. Tak masuk. JAKIM tu peringkat awal tadi. Bila ada permohonan untuk import, lepas tu melalui GPW, veterina akan minta seterusnya JAKIM untuk cek loji halal di sana. Loji halal di sana dah keluarkanlah persediaan halal. Okeylah tu. Sekarang ni penyalahgunaan logo yang JAKIM dah keluarkan tu. Jadi pihak-pihak yang sebenarnya berada di line yang akhir ni, yang dah sampai mission ni, custom. Kalau kita boleh sebutkan lah. Boleh sebut tak ada benda. Custom. Lepas tu Makis. Kemudian kita tidak tahu apa yang berlaku di kalangan mereka tu lah. Dan kita takut juga, ialah pasal dia orang setengah-setengahnya, saya dimaklumkan dia orang ada polis bantuan yang bantu. Nak keluar ke tak boleh keluar ke, tapi polis bantuan tu pun milik pelabuhan. Dan dia pun manusia juga. Yang perlukan kadang-kadang ialah duit. Jadi kalau satu kontena mungkin saya dengar itu ada dia orang kata satu kontena kalau tak bayar inspect bayar RM7,000. Untuk itu, tanpa apa inspection. benda lah kalau dia nak bawa kucing ke anjing pun dia boleh bawa. Itu maknanya tak payah tengok. Tak tahulah. Tapi kita nak minta lah mana hari ini juga ya Ustazah. Kita berdua kita minta pihak-pihak berkuasa menengoklah ini. Ini amat penting. Pasal kalau dia import video ke dia import apa mungkin tidak ada direct dengan makanan kita. Ini pasal makanan ni. Jadi esok kalau tidak kita makan ikan je lah. Itu tak ikut. Tak cerita lagi pasal ikan yang diberi makan perut babi. Ikan keli yang perut babi saja. Betul-betul. Dan bila Tok Ki sebut pasal babi kan, tak apalah sebut babi, tak sebut khinzir. Bahasa Melayu kita babi. Kalau sebut khinzir tak rasa kebabian sangat. Pun okey je. Itulah. Okey. Jadi antara isu besar juga bila import daging babi dan sebagainya, bila berada di, kita tahu barang-barang seperti ni dia perlu sejuk beku. Jadi apa ni yang import ni, dia orang import besar ni kan, pengimport besar ni Tok Ki, dia orang akan letak di gudang. Samalah dia orang akan letak. Cuma yang kerisauan kita antaranya ialah dia orang campur tak daging halal, contohnya dalam satu tempat bukan nyah beku, tempat sejuk beku tu, adakah tidak bercampur daging halal dengan daging non halal ni, daging babi dan sebagainya. Saya ingat kalau kita boleh ambil konklusi sementara saya. Kita mohon maknanya KPDN, ni KPDN pun masuk je ni. KPDN veterina ke mungkin JAKIM juga, supaya boleh mengeluarkan undang-undang yang kalau dia import daging halal, dia tak boleh import daging tak halal. Kau tidak, siapa nak tengok dia orang import dia bubuh yang ni tak halal. Tapi daging lah. Yang satu lagi tak halal tapi babi lah. Lepas tu air tu menitik-nitik ke apa benda. Jadi mungkin ke boleh ikut pengalaman Ustazah, kita nak buat macam mana supaya
ada undang-undang yang mereka tak boleh campur. Mereka kata memang tak campur, tapi ada yang orang pergi tengok. Kadang-kadang bila kita tengok dia tutupnya. Pasal dia pakai benda yang sama juga, freezer yang sama. Betul. Jadi macam mana kita boleh ikut pengalaman Ustazah, boleh tak boleh? Di bawah JAKIM ada beberapa skim permohonan sijil halal. Contoh untuk bahan gunaan, kosmetik dan dananan, lepas tu produk makanan, pharmaceutical. Kemudian kita ada logi untuk sembelih kan. Dan di sana ada skim halal logistik. Tapi ini saya tak fikir kilang-kilang ni ada. Dia ada tak? Saya Itulah. tak fikir ada. Sebenarnya memang dah lama dah ada logistik halal. Sebab itu kita ada jumpa ada beberapa lori-lori besar yang bawa betantan tu ada logo halal. Ya. Ada beberapa syarikat di Malaysia yang memberi perkhidmatan persijilan halal logistik. Ya. Jadi membawa masuk syarikat itu hanya mengangkut barang-barang yang disahkan halal saja. Tapi mungkin kot kita boleh tapi di pelabuhan tu. Itu pelabuhan tu memang betul. Tapi pasal yang dia orang ni, dia public. Maknanya dia tak kisah. Dia bawa barang halal pun dijual, barang tak halal pun dijual. Betul. Jadi macam mana kita nak dapat jaminan, pengguna ni nak dapat jaminan yang barang-barang yang diimport tidak bercampur. Mungkin di depan bila pegawai datang tengok tak campur lah. Tapi malam karang ke apa benda, dia kisah pun dia pun tak faham. Masalah dia orang pun tak faham apa benda keperluan kita. Betul. Jadi kita pula meletak jiwa dan raga kepada dia. Pasal kita pun tak kisah juga. Jadi benda-benda macam ni, macam mana kita nak cadangkan kepada pihak kerajaan supaya ada perbezaan tempat. Kalau you nak ada sijil halal tak tak boleh sekali. Kalau tidak, pengasingan. Kena ada kaedahnya Ustazah. Kalau tidak, kita tak ada jaminan langsung rasanya. Soalannya ni bahagian penyimpanan produk-produk halal saja. Pengasingan betul-betul. Dan maksudnya tempat penyimpanan tu pula ada siap logo halal. Maknanya paling tidak tempat penyimpanan. Dan lori, macam lori tadilah. Jadi kalau tidak, memang kita tahu orang berniaga ni dia kira untung je. Takkan dia ni nak bawa ni, nak buat kilang lain, nak asingkan tempat. Dia tidak begitu. Dia kira duit je. Betul. Pasal ini yang mungkin antara cadangan kita ya Ustazah ya. Betul. Pasal Ustazah cakap orang dengar, orang takut juga. Jadi pasal ramai pengikut tu nak kita buat kerja. Kita ni lapangan, kita ni menjerit lebih je. Faham. Okey, bila Tok Ki sebut macam tu, ia melibatkan pembinaan sistem lah. Dan bila sebut pembinaan sistem, bagaimana kita saya nak share macam ni lah. Kalau di Brunei sampai sekarang, Brunei rakyat dia pun dalam berapa ratus ribu je. Kemudian Brunei dia ada kemampuan dari sudut keuangan. Apabila Brunei, dan sampai hari ni mereka implement benda tu lagi, iaitu kalau mereka nak import daging daripada luar negara, memanglah halal tu, tapi dia sangat ketat. Dia hantar pegawai dia untuk berada di loji sembelih. Maksudnya loji sembelih contoh di New Zealand, dia pegawai tu sendiri tengok, contoh dia kata dia nak ambil 100 ekor lembu ni, nak bawa balik ke Brunei. Depan mata dia diproses, disembelih, kemudian dipotong, dipacking, dan dia ikut sampailah barang tu sampai. Jadi mereka memastikan in between tu, tengah-tengah tu, dalam perjalanan semua, yang itulah yang dia tengok depan mata sembelih, yang tu juga sampai kepada rakyat mereka. Tetapi agak mustahil. Boleh dikatakan mustahil kita nak mewujudkan sistem begitu. Maksudnya terlalu banyak. Kita pula hampir 40 juta rakyat kita. Terlalu banyak. Kemudian jauh sangat beza tu, nisbah tu. Brunei hanya berapa ratus ribu saja. Kemudian negaranya kecil dan kemampuan mungkin dari sudut keuangan kita dan sebagainya. Yalah, kalau kita tengok sistem ada hari ini, kita memang import daging halal. Maknanya ini satu ni kita tengok yang masuk ke free trade zone yang terlepas ni. Yang terlepas. Jadi maknanya di mana kita boleh tambahkan saringan, supaya kita tidak terdedah. Pasal kita kalau ada yang tak halal masuk, maknanya kurang-kurang kita dah kurangkan 80%, tinggal 20%. Kalau diperketatkan. Dia nak diperketatkan ke mana? Pasal saya rasa kita penting juga ada pegawai-pegawai. Contohnya syarikat yang buat kerja macam ni. Mungkin kita boleh melalui majlis tempatan ke, perlu ada mereka yang berkelulusan agama, ataupun mungkin orang masjid ke, yang bila-bila datang memantau. Supaya ada keyakinan. Pasal kita hari ini ni Ustazah buat statement hari ni, saya rasa jualan daging memang jatuh lah. Dan orang pun tak makan daging lah untuk berapa tempoh? Untuk seminggu ke lah. Pasal lepas tu dia lupa. Jadi
kita kena ada sesuatu. Maknanya kita nak ada kesan yang jelas, dan dah tentu maknanya kita minta hari ini juga pihak-pihak penguasaan, pasal ini yang suka kita tidak suka, ini melibatkan rasuah juga. Betul. Jadi ini yang Ustazah kenalah jelaskan macam mana unsur rasuah ini boleh merosakkan negara juga. Betul. Kita dah jadi huru-hara ni. Dan saya dengar kalau setengah-setengah tu tempat yang pegawai kaki tangan keselamatan jaga, dia bukan cah banyak pun. Ya. 100 setengah. Jadi tapi duit kan Tok Ki. Duit. Dia pun tak tahu benda. Jadi benda ini yang kita harap para pendengar di luar sana untuk sama-sama kita fahami. Dan bagaimana kita kena berjaga-jaga pasal tanggungjawab kita nak menjaga keluarga kita kan. Betul. Jadi tadi kan Tok Ki dah minta saya kupas sikit berkenaan kesan makan daging halal, daging haram dan sebagainya. Okey, sebelum tu bila Tok Ki sebut pasal rasuah, tuan-tuan puan-puan sekalian, saya pernahlah kita bercakap dengan pegawai SPRM. Ini bukan saya nak sebut pasal isu yang sensitif lah. Tapi secara umumnya daripada pegawai SPRM sendiri menyebutkan sebenarnya memang tak cukup pun pegawai SPRM. Itu kena tambah tu, kita kena kesal biar dia tambah lah sikit. Ya, betul. Dan daripada pegawai SPRM ni sebut kes-kes yang maksudnya yang bom tu kan, yang tiba-tiba jadi viral apa, orang tu kena tangkap di SPRM, yang tu kena samai, yang tu kena sekian-sekian. Jadi itu hanyalah sangat sikit, persen mungkin 5% je daripada kes yang sebenar. Banyak. Betul. Jadi tujuan untuk dibom-bomkan, diviralkan tu supaya orang yang buat rasuah, yang memberi rasuah dan terima rasuah rasa takut. Tapi kalau betul-betul nak settle satu kes demi satu kes, memang tidak mampu. Dengan jumlah pegawai SPRM yang sedikit dengan dibandingkan dengan kes yang begitu banyak. Dan bahkan kita bimbang rasuah ni dah jadi darah daging dah. Itulah takutnya. Maksudnya dia tak rasa apa-apa. Betul. Tak rasa berdosa. Sama ada pemberi rasuah. Kalau babi kita rasa berdosa lah. Ya. Tapi kalau rasuah okey. Itulah. Kalau babi rasa haram, kalau anjing rasa haram, rasuah pun haram. Bahkan bahayanya rasuah, dia boleh menghalalkan semua perkara yang haram. Betul. Sebab itu sebenarnya rasuah ini adalah jadi penyebab. Banyak sistem dah cantik. Ya. Tok Ki, kadang sistem dah okey. Dan sistem banyak dah okey. Sistem dah okey. Undang-undang pun kadang-kadang okey juga dah. Dah okey dah. Sekian. Tapi rasuah, kerana adanya perasuah dan penerima rasuah, dan di situlah timbulnya orang-orang yang tamak, orang yang tak fikir tentang sekian-sekian. Kalau saya cerita pengalaman dengan Tok Ki kan pernah. Ini berkenaan dengan ayam. Okey, tapi ayam daging benda yang samalah. Ketika saya bertugas dulu di bahagian halal, kita turun ke satu pusat penyembelihan yang diuruskan oleh orang Islam. Bukan non-Muslim ni. Non-Muslim tak payah cerita lah. Saya pun pernah pergi kat rumah sembelihan non-Muslim. Orang Islam kita. Kemudian bila kita cek, didapati ayam yang keluar daripada rumah sembelih dia semuanya adalah bangkai. Lebih kurang bila kita tanya berapa satu malam, 8,000 ekor. 8,000 tu jumlah sikit Tok Ki. Sebab ada setengah tempat boleh keluar dalam satu hari 80,000 ekor ayam satu hari. Ini cerita Malaysia ni. 80,000 ekor, 50,000 ekor, 40,000 ekor ayam sehari. Okey, yang saya cerita ni ada tempat penyembelihan umat Islam, pemilik orang Islam, dan kita pun kenal. Maksud kita tahulah owner dia sekian-sekian. Kenapa boleh disebutkan sebagai bangkai? Okey, biasanya di tempat rumah sembelih, dia akan guna conveyor yang gerak tu kan. Ya, conveyor. Tok Ki pernah masuk tak rumah sembelih? Yang laju jalan. Yang laju. Okey. Terlepas potong. Itulah. Okey, ayam dia akan gantung dengan kaki. Ayam keluar daripada lori, gantung dengan kaki. Kepalanya ke bawah. Jadi tu kan sembelih akan sembelih. Okey, akan sembelih, lepas tu ayam tu gerak. Tapi sebelum sembelih, biasanya akan buat water bath stunning dulu. Maksudnya dia akan lalukan kepala ayam tu dalam air sekejap. Air tu ada renjatan elektrik yang dibenarkan syarak. Ikut Malaysia dibenarkan. Ikut Brunei tak dibenarkan. Okey, tapi ia bukan mematikan ayam. Dia cuma memamaikan ayam. Ya, mamai supaya ayam tu tak menggelupur, supaya tukang sembelih mudah nak sembelih. Itu antara tujuan dia. Kalau tak memang nak dapat sekor-sekor tu makan masa. Jadi ayam tu mamai, lepas tu dia disembelih. Lepas tu conveyor akan gerak, kita namakan ia adalah proses pendarahan. Maksud untuk keluar darah dan confirmkan mati dulu sebelum masuk celur. Tapi apa yang berlaku ialah tempoh pendarahan yang minimum yang diletakkan oleh JAKIM dia tak patuh. Jadi ayam tu kita cek, kita turunkan ayam yang
last yang dah gerak tu kan. Dia dah gerak, maksudnya nak masuk tempat celur tu. Tempat celur ni air panas menggelegak kan. Kita turunkan ayam yang hampir nak masuk celur dan ayam tu boleh bergerak. Hidup lagi. Jadi mati lemas lah. Jadi ayam itu mati lemas dan mati celur. Jadi bukan sebab mati sembelih. Faham ya? Jadi sebab itu ayam yang keluar adalah bangkai. Ayam yang keluar adalah bangkai. Ia bukan mati sebab sembelih. Kalau mati sebab sembelih, dia perlu betul-betul, maksudnya menggelupur sampai diam. Namun bagi pihak yang mementingkan keuntungan Tok Ki, tak cukup masa, dia nak cepat. Kalau conveyor tu dia gerakkan lambat. Lambat lah. Mungkin proses dia boleh produce malam tu 5,000 ekor lah. Tapi bila laju bolehlah 8,000. Macam tu. Jadi bila kita panggil owner dia, kita bagi amaran, kita bagi peringatan. Orang Melayu Islam kita kan. Jadi orang percaya, orang ambil daripada dia. Maksudnya pasar-pasar, saya tanya mana lagi, kita tengok siapa lagi yang ambil customer dia kan. Kita tengok invoice, jual beli dia apa semua. Asrama-asrama sekolah. Ini bukan saya nak takutkan, tapi kesedihan ketika itu. Kemudian bila kita bagi amaran-amaran, mereka masih lagi macam tak kisah, buat tak tahu. Sebab apa? CJ Halal adalah volunteer, bukan mandatory, bukan wajib. Itu satu kita kena faham. Kita tak boleh nak paksa industri untuk mohon CJ Halal. Kita tak boleh nak rush, nak pergi dekat rumah sembelih, tak ada CJ Halal, lepas tu disita, tidak. Kita masih belum dapat buat secara diwajibkan, mandatory. Tapi mungkin kita pun antara konklusi yang kita nak ambil, kita mengharapkan kena halal. Kena halal. Okey. Jadi ketika itu bila kita tekan-tekan, akhirnya berlaku satu ujian musibah bagi owner ni. Cerita. Akhirnya sampai datang menangis-nangis. Sebab saya memang sebut masa tu, Encik tahu tak, Encik untung di dunia. Rumah besar, kereta besar dan sebagainya. Encik kaya raya dengan hasil jualan ayam. Tetapi Encik akan dipersoalkan di akhirat kelak untuk setiap ekor ayam yang keluar daripada kilang Encik, yang mana anak-anak Islam kita makan, kerana mereka percaya Encik orang Islam. Dan Encik, maksudnya Encik jaga tentang masalah ummah dan sebagainya. Tetapi ini satu cerita dan banyak lagi. Apatah lagi dengan non-Muslim. Saya pernah juga pergi rumah sembelih orang Islam, tempat penyembelihan orang Islam, tapi tak ada CJ Halal jugalah ni. Biasanya kami akan buat rush ni pukul 12 malam hingga pukul 5 pagi. Suami saya fahamlah dulu, memang selalu keluar malam. Maksudnya balik sebab malam lah biasanya rumah sembelih akan beroperasi. Sebab pagi dia nak pergi hantar dah ke rumah-rumah ke pasar dan sebagainya. Jadi saya pernah pergi kawasan tu, anjing penuh. Lepas tu rupanya dia berkongsi rumah sembelih tu, tempat sembelih orang Islam dengan non-Muslim berkongsi satu tempat yang sama. Cuma saya tengoklah bagaimana non-Muslim sembelih dan bagaimana orang Islam di sini sembelih. Anjing pernah berkeliaran, tempat yang sangat kotor. Anjing tu jaga tempat tu sebenarnya. Ya. Anjing tu jaga. Nak tengok halal tak halal. Wallahualam Tok Ki kan. Lepas tu saya boleh tengok dengan mata saya bagaimana non-Muslim dia menguruskan. Dia boleh buat seorang. Ayam banyak tapi boleh buat seorang. Macam mana? Sedangkan orang Islam ni boleh buat 3 dalam 4 orang lah. Seorang kena pegang, seorang nak kena letak dalam tong, lepas tu dah menggelupur, nak keluarkan. Nampak dari sudut halal tu, orang Islam tu jaga. Bismillah, basuh. Tapi tempat tu memang tak lulusan untuk persediaan halal, dengan kotor, dengan anjing apa semua. Mereka berkongsi di tempat sembelih yang sama. Tapi Allah nak bagi saya peluang, nak tengok bagaimana non-Muslim dia sembelih ayam. Jadi, saya tengok dia boleh buat seorang. Jadi ayam tu dia tangan 2 juga. Tangan 2 juga. Bukan tangan 4. Tapi ayam tu macam mana dia tu kelepek kepala. Ya Rabbi. Maksudnya kepala tu dia terus patah dulu. Macam patahkan, lepas tu dia pun potong dan dipotong sikit je dan dia letak dalam terus tong biru besar tu. Lepas tu dia timbun. Jadi dia mati lemah terhimpit apa. Kemudian senang je dia potong terus je ayam. Jadi kita pun tak nak tahu sembelih cari Islam tu tidak. Maksudnya sampai dekat pasar ke dekat mana-mana adalah ayam yang dah tak ada kepala. Yalah. Jadi tak tahu sembelih ke tidak. Jadi bila kita tanya orang di situ yang kongsi tempat sembelih bersama dengan bukan Islam ni, non-Muslim ni, bila kita tanya, ayam ni pergi mana Encik? Dia sebutlah pergi pasar situ, pergi sana, beberapa pihak. Contohnya memang dah dengan restoran tu, restoran ni. Semua disebut dah restoran Melayu Islam kita. Maksudnya restoran Melayu Islam kita, kemudian pasar pun pasar orang Islam kita lah menjual. Cuma insya-Allah ketika itu kami tengok dia sembelih ikut syariat, ikut syarak lah. Tetapi berkongsi tempat dari segi higien, kebersihan semua tu tak lululah, tak lepas lah. Sebab itu kalau Tok Ki sebut tadi, sebab itu hari ni penagih dadah,
masalah cerai-berainya, masalah tak solat sosial yang tak payah cerita lah, sangat dahsyat. Memanglah orang putih sebut you what you eat. Kamu adalah apa yang kamu makan. Tapi 1400 tahun yang lepas Nabi SAW dah sebut dah daripada satu hadis, Bismillahirrahmanirrahim. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Maka sesungguhnya Nabi kata, sesungguhnya dalam tubuh badan kamu ada seketul daging. Wa ila salahal jasadu kulluh wa iza salahat salahal jasadu kulluh. Apabila daging tu baik, maka baiklah seluruh anggota badan. Wa iza fasadal jasadu kulluh. Apabila daging itu buruk, maka buruklah seluruh anggota badan. Ala wahya qalbun, katalah itu adalah hati. Jadi bila sumber makanan dia akan membentuk hati. Nabi sebut lagi, kullu lahmin nabati min haram fannaru aulabi. Setiap daging yang tumbuh daripada sumber yang haram, maka neraka lebih utama. Nah, ada hadis yang lain Nabi sebut, talabul halal faridatun. Talabul halal jihad, talabul halal faridah. Mencari yang halal itu adalah satu kewajipan, dan mencari yang halal itu jihad. Maksudnya satu perjuangan hari ini jihad kita tu saya belajar hari ini saya dengarnya adalah fardu. Tapi dia tambah lagi jihad dia. Ada hadis Nabi yang lain menyebutkan mencari yang halal ada satu jihad. Maksudnya perjuangan kita. Sebab itu hari ini saya ada jumpa orang-orang yang menjaga, ibu bapa yang menjaga, sampai mereka, saya jumpa Tok Ki orang macam ni, dia kata memang tak makan kedai. Saya kata tak makan kedai langsung. Yang ada CJ halal, yang ada CJ halal pun tak makan. Dia kata yang ada CJ halal pun saya tak makan, Ustazah. Saya tak bagi anak-anak saya makan. Ayam saya beli dengan orang yang saya kenal, yang saya yakin. Daging pun kami tak makan daging pun tak apa. Yang penting sekali-sekala kami beli daging yang tempatan. Contoh, ini bukan kita nak minta boykot daging import ni. Kena faham ya. Kena faham walaupun kita timbul dah kesedaran tu. Jadi Tok Ki kita cakap banyak-banyak ni kan Tok Ki. Sekarang ni persoalan, apa yang kita boleh buat? Apa yang boleh kita buat? Sebab orang kata, habis tu, kita nak tunggu sampai bila ni daging confirm betul-betul halal ni? Kemungkinan besar sampai bila pun, tak dapat. Maksud tak dapat tu? Nak cari yang kita rasa yang betul yakin tu, dia kena buat macam Brunei tu. Tapi kita susah nak buat. Tapi mungkin jugalah, ini daripada satu sudut pula lah. Maknanya mungkin kita juga kena ada sinergi di mana kita boleh menghalakan bisnes kita ni kepada orang-orang kita yang dia boleh jamin. Kalau kita contohnya, ni bukan apa cerita Ustazah. Betul. Contohnya kita beli dengan orang bukan Islam. Tapi dia kata halal. Ya. Yelah, apa dia nak jamin? Dia kata halal. Halal. Ini potong punya kata dia. Ya. Itu biasa. Tapi benda ini, kalau lah, iyalah memang kata barang tak halal. Kalau mati esok, kita nak berjawab kan? Ya. Dan kalau kita tanya, kita beli pada dia jamin. Mana nak terima jaminan dia kan? Tapi kalau kita beli pada orang Islam yang betul-betul berusaha, kalau dia tipu pun kurang-kurang kita boleh buat tuntutan atas dia kan? Betul. Jadi kalau dia pun tak ada pahala, dia boleh ambil dosa kita sikit kot. Boleh. Betul lah tu Tok Ki. Bila Tok Ki sebut tentang maksudnya kena ada daripada orang Islam kita. Nanti orang tu kata BMF lah tu, by Muslim First. Apa salahnya? Apa salahnya? Lepas tu, tadi bila saya bincang dengan individu di JAKIM kan, dia beliau pun bila kita bincang mencandakan 3 perkara yang kita boleh buat. Maksudnya, instead of kita tunggu pihak agensi-agensi ni buat kerja, bila kita timbulkan isu ni, mungkinlah banyaklah pihak yang sedang digesa selepas ini. Kita harap begitulah, walaupun PKP kita tak boleh tangguh. Maksudnya mungkin pihak veterina, mungkin pihak makis, mungkin pihak custom, kemudian kita sebut apa tadi tu, KDN. Semua tu mungkin mereka perlu memandang seriuslah perkara ni, sebab mereka orang berkuasa dan mereka akan ditanya oleh Allah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kamu adalah pemimpin, setiap kamu adalah pemimpin, kamu akan ditanya. Jadi ketika kalian ada kuasa sekarang, pemimpin Islam kita berada di atas, ada kuasa, dan inilah masanya. Bila kita tengok benda ni, isu tentang bab fardu ain, mencari yang halal ini adalah fardu ain di atas setiap kita. Maksudnya kita wajib mencari makanan yang halal, dijamin halal untuk isi perut kita dan anak-anak kita. Fardu kifayah kepada kerajaan untuk memastikan makanan untuk rakyatnya adalah halal. Okey. Jadi yang pertama dicadangkan adalah kita perlu jadi pengimport terbesar daging sepatutnya. Dan mungkin kita daripada perjumpaan kita hari ini, kita kena ke arah berbuat sesuatu. Pasal kita ni kalau kita bergantung pada orang, sampai bila? Sampai bila? Jadi itu mungkin Dato' ada pengalaman, sebab untuk pengetahuan semua, setakat ini sehingga hari ini
pengimport terbesar daging. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Semuanya non-Muslim. Cuba bayang tak malu kita Ustazah. Ya, pengimport daging halal. Maksudnya yang mengimport, yang ada CJ halal masuk ke Malaysia. Yang ada duit nak roll. Yang ada duit yang roll boleh apa nak, semua. yang ada kartel, yang boleh bunuh ada orang. Kartel, yang boleh bunuh betul. bisnes orang. Sebut kartel tu maksud gangster. Yang ada gangster, yang ada line, ada itu ini. Dan yang menguasai industri halal, maksudnya kalau bab daging semua ini, bahkan keseluruhan pun masih lagi non-Muslim. Mungkin Datuk boleh cerita sikit, ada tak pengalaman aduan ke apa orang yang pernah cuba untuk masuk dalam industri daging? Ada baru ni kita dapat aduan juga. Kita ni saya rasa lah ini mungkin sensitif sikit ya. Ya. Saya rasa nombor satu antara seruan kita hari ini, saya nak minta Ustazah tolong perkuatkan kita punya seruan ini. Pasal yang seruan ini kena datang daripada hati. Ya. Yang saya sebut mula-mula tadi iaitu orang Islam perlu sedar dalam kehidupan dia kena cari keberkatan. Betul. Pasal saya tengok banyak juga pegawai kerjaan, ni sorry to say lah, dia buat kerja ala kadar aja. Ala kadar dan dia tidak memberi keyakinan kepada kita yang kerja yang dia buat itu adalah sebaik mungkin. Betul. Untuk melindungi. Kalau dia buat tu maknanya kalau dia buat juga dia pun masuk jihad juga dah. Betul, jihad lah. Dia berusaha. Ya. Dia usaha mengeluarkan barang-barang yang tidak halal ini daripada pasaran. Betul. Jadi macam mana kaedahnya kita nak sampaikan kepada para penonton dan orang di luar sana supaya tanamkan dalam kehidupan itu mesti cari keberkatan. Ya. Pasal hari ini Ustazah, kebanyakan kita dalam keluarga pun kita ajar anak-anak kita, kau kerja esok nak ada duit banyak, nak ada pangkat tinggi. Ya, betul. Itu yang kita didik. Jadi tak kisah tipu ke apa benda pun tak timbul. Betul. Tapi macam mana kita nak share kalau berkat sedikit pun cukup. Betul. Kalau tak berkat banyak mana pun tak mungkin memuaskan hati kita. Betul. Jadi kalau itu dijadikan sebagai panduan, maka kita nak buat kerja ni, nak ambil rasuah ke nak ambil benda, saya yakin ada orang-orang kita ramai juga macam inilah. Kalau Ustazah masa kerja di JAKIM tu, kalau orang bagi duit 10,000 pun saya tak fikir, 20,000 pun saya tak fikir, Ustazah kata tak apalah lepas. Tak mungkin. Pasal kita nak cari yang halal. Betul. Jadi mencari yang halal itu adalah fardu yang mana saya takut rakyat Malaysia hari ini tak berapa pandang. Dia tak berasakan itu adalah satu benda yang keutamaan. Pasal kalau kita pegang pada janji Allah, apa nak risau lagi dah? Pasal rezeki pun memang yang dah dijamin. Ya. Jadi ini yang kita juga mengharap, maknanya nilai ini dijadikan satu asas kepada kehidupan kita. Betul. Jadi kalau kita pegang pada nilai itu, maknanya kita takut. Betul. Kita takkan buat. Kita cari keberkatan. Pasal bila berkat ni, benda yang impossible pun boleh berlaku. Jadi, hari ini kita berhadapan dengan kartel. Memang ni kuat-kuat semua ni. Semuanya gangster. Duitnya luar biasa. Connectionnya luar biasa. Ada masa-masa kabelnya. Dia dengan ada setengah-setengah menteri pun dia berbaik-baik. Dan memang dah level tinggi. Tinggi. Jadi, perkara ini saya rasa saya mohon dan Ustazah kena buat supaya masuk. Pasal saya ni cakap sebagai orang biasa, tak ada nak masuk dalam hati tu, supaya semua kita sebagai, kalau kita bekerja pun kita nak mencari rezeki yang halal. Maknanya kalau bawa rezeki tak halal bagi pada anak-anak nak jadi apa? Betul. Jadi kesedaran itu yang kita nak kongsi. Di mana kita tengok hari-hari inilah macam-macam lah, isu alung lah, isu penipuan lah, isu segala benda kan. Jadi kalau kita mempunyai sistem kawalan diri atau kesedaran, maknanya sistem ada contohnya macam ni Ustazah ya. Hari ini dalam kebanyakan urusan adalah melibatkan riba. Contohnya. Betul, riba. Jadi riba ni Allah dah beritahu daripada dulu, daripada awal lagi dah bercerita kan. Maknanya kalau kita riba, ialah kita berperang dengan Allah dan Rasul. Contohnya Allah lah. isyaratkan perang. Jadi apa kita nak buat? Dan kalau gitu, maknanya kalau kita pun biasakan diri kita dengan riba, mana nak datang? Mana kita nak dapat perlindungan Allah mungkin? Dan kita tengok hari ini jadi huru-hara. Jadi ini yang kalau boleh kita nak hari-hari kita nak masuk ke dalam hati. Betul, kan. Nak masuk supaya hari ini, contohnya Ustazah kita tak dapat keluar daripada riba keseluruhannya. Tapi maknanya kalau kita boleh tanam dalam hati-hati kita, pegawai kerjaan, tak pegawai kerjaan, penguat kuasa ke, kita tak mau riba.
Mungkin kita tak dapat keluar lagi, tapi kita azamkan diri kita, mari kita bersama keluar. Jadi kawan-kawan, satu isu besar tu dah keluar lah. Kalau itu pun tak keluar, nak macam mana? Jadi ini kesedaran ini maknanya kita nak orang-orang yang berpengaruh ini bawa. Jadi bermula dengan mencari halal. Jadi kita takkan kita nak jual benda-benda yang ataupun nak membenarkan benda-benda yang tidak halal yang boleh masuk masuk ke free trade zone, pergi tukar stiker. Ada yang tahu pun dia saya tak boleh. Maknanya setiap kita bertanggungjawab. Jadi ini mungkin kita nak buat salah satu konklusi kita. Maknanya kita nak berazam nak keluar daripada satu yang mungkin keluar daripada riba, nombor dua keluar daripada makanan ataupun produk yang tidak halal. Betul. Jadi ini yang antara, maknanya pasal macam ni Ustazah, ada juga orang kata darurat. Jadi darurat tu berpuluh-puluh tahun tak habis lagi. Jadi ini mungkin sebenarnya darurat ni ia bukan ditentukan oleh kita, tetapi syarak tu yang menentukan ini kes darurat. Bahkan kalau darurat sampai peringkat khinzir pun boleh dimakan dengan jumlah dengan syarat-syarat tertentu. Okey. Tak boleh lah khinzir tu simpan untuk esok kan? Tak boleh. Nak buat chili sauce ke mana tak. Jadi sekadar untuk supaya tak mati. Supaya tak mati. Itu pun ada syarat-syarat dia, bukan makan sampai kenyang. Cukup sekadar boleh tak mati. Meneruskan hidupan. Ini bukannya sedap lah pula makan sampai kenyang. Memang ada syarat-syarat darurat dia. Jadi sebenarnya banyak Tok Ki sebut berkenaan dengan rasuah. Rasuah kita jelas haram, tapi dah jadi dah daging banyak pihak. Kemudian yang kedua berkenaan dengan riba, sehingga Nabi SAW bersabda, akan tiba satu saat umatku tidak akan terlepas daripada riba walaupun terkena debu-debu. Maksudnya kenalah juga debu-debu riba dan sebagainya. Tapi yang kita sedih pada hari ini, ramai di kalangan kita yang boleh lari pada riba tapi tak lari. Yalah, ada cash. Dia ada cash tapi tak nak beli cash. Nak juga beli ansuran. Ataupun tak berusaha untuk belikan cash. Kita bukan cakap asal rumah, kadang pasal motor, tuan-tuan puan-puan. Saya pergi kedai motor nak beli motor kan. Jadi owner tu cakap, "You kenapa mau beli cash, nak bayar cash?" Masa tu kita awal-awal mula hidup dulu, nak beli motor cash pun tak mampu, Tok Ki. Jadi dia pun tawarkan terus buat satu pinjaman. Kata, "You guna yang ini sajalah. You boleh terus ambil hari ni. Motor. Bagi saja slip gaji kita terus lulus saja. Terus hari ni boleh ambil." Saya kata, tak boleh, tak boleh. Ini bukan, tak boleh. Saya nak cuba cash. Jadi apa yang kami buat masa tu adalah kami bayar bulanan. Sampailah habis bayar baru kami ambil motor. Berbulan jugalah. Lepas tu kan, toke tu cakap, "Peliknya kamu dua ni. Semua orang mau cepat, kamu lambat." Lepas tu dia kata, "Kenapa kamu buat macam ni? Ramai je orang Islam lain beli macam kami bagi pinjaman tu." Saya kata, tak ada Sebab kalau nak cakap tak ada berkat, dia tak faham. Sebab itu di peringkat mereka tak ada istilah dosa ke pahala ke tipu ke dan sebagainya. Masa tipu dia orang tahu salah, tapi makan makanan yang maksudnya macam tadilah riba apa semua, bagi mereka itu adalah sistem keuangan saja. Tapi dia kalau kita ambil contohnya ni saja juga, kita buat research baru ni. Contohnya kedai motor. Motor tu 10,000. Ya. Dia tulis kat situ 10,000 kalau cash. Kalau macam Ustazah bayar dulu patutnya kurang lah lagi. Ya. Tapi dia orang ni kalau dia kata utang 12,000. Yalah. Sebenarnya tak masuk akal. Utang 12,000 tu harga motor naik. Ditambah lagi riba untuk 3 tahun ke whatever. Jadi sebenarnya tak masuk akal. Pasal utang tu dah ada untung dia. Ya. Tapi dia double, dia tambah harga ni mahal lagi. Jadi itulah. Inilah kita ni ditipu hari-hari Ustazah. Dan kita perlu keluar dan kita perlu ada kesedaran ini. Dan hanya kesedaran seperti ini yang Ustazah kena bersama-sama menyedarkan orang ramai ini rasanya dapat membawa perubahan. InsyaAllah. Jadi kita cukup khawatir. Cukup khawatir dan kita berazam lah. Maknanya kalau kita boleh dengan anak-anak kita yang okey, jangan ambil ni, jangan ni. Kena pendidikan. Pasal ada satu lagi Ustazah, saya dapat tahu ni juga. Yang EPF kan. Ya. Ini saja cerita lah sikit. EPF ni kan ada dia bagi yang pilihan untuk Islami. Ramai yang tak pergi. Tak ambil. Tak tukar. Tak tukar. Jadi itu salah satu benda. Nampak sikit je. Ya. Betul. Sebenarnya APF satu ketika dulu kita tak ada pilihan untuk Islami. Kita panggil Islami apa? Islamic counter apa benda lah, tak kisahlah tu. Bukan Islamic way, Islamic counter kot. Saya pun tak tahu. Finance. Islamic finance macam itulah. Jadi tahun bila saya tak ingat, dah ada untuk Islami dibuka, maksudnya bukan diwajibkan. Jadi ramai lagi orang Islam kita tak tukar.
Sebab melihat ada sedikit kerugian macam tu lah. Bila sebut pasal kerugian ni kan, Tok Ki, saya nak ceritalah satu kisah masa saya kerja bahagian halal dulu. Ada non-Muslim datang untuk buat urusan tentang bab CJ halal lah. Okey, jadi bila kita terangkanlah. Okey, ini kisah benar ni Tok Ki. Kita terangkan prosesnya begini. Tapi Chinese tu tanya saya. Dia tanya, minta maaf lah saya sebut bangsa ni bukan isu apa. Dia ni tak apa kat PPIM okey. Ini bukan pasal keburukan ni. Ini kita sebut bangsa ni sebab masa yang berurusan dengan saya tu pemohonnya adalah Chinese. Tapi saya suka juga nak sebut kepada orang Islam. Antara cabaran saya dulu, saya tak tahulah pegawai JAKIM yang bagian halal. Antara cabaran adalah apabila nak memahamkan orang Islam sendiri terhadap prosedur halal. Orang Islam kita yang mohon, ya Allah, maki hamun tu saya rasa macam dah biasa. Maksud kena maki dengan orang Melayu Islam kita. Ustazah, kalau orang bangsa tu nak tolong sangat, orang Islam tak nak tolong. Itu biasa saya pun biasa kena kan. Kenapa nak susahkan orang Islam nak dapat CJ halal? Kalau ni, saya kata tak encik, kita sama saja, prosedur sama saja. Kita tak ada beza pun. Kita memudahkan dan kita sebenarnya nak memastikan ini tanggungjawab kami. Kemudian kena bayar ke? Nampak senang dapat, yang tu terus dapat je ni. Ni orang Islam kita sebut. Lepas tu, pengalaman saya sendiri kan, Tok Ki, bila orang non-Muslim, tak kira lah Chinese ke India ke, bila kita bagi tahu syarat-syarat untuk dapat CJ halal. Sebab mereka tahu produk mereka boleh jalan kalau ada CJ halal. Kau tahu orang Islam tak boleh. Betul. Ada logo halal. So, bila kita cakap, encik cakap kena buat ini, tempat encik kena ubah sikit, kena ada buat ini, kena ada belanja sikit lah. Biasanya, bukan saya nak burukkan kita orang Islam, tapi kena ubah sikit sikap. Biasanya non-Muslim akan jawab, okey puan, tak ada masalah, kita buat. Apalagi puan, apa saja yang puan suruh buat, kami akan buat. Maksudnya diorang punya fokus nak dapat CJ halal tu, orang kata nak 1000 daya. Tapi minta maaf kadang sebenarnya macam ni, saya tambah sikit. Pasal kita dah biasa makan makanan tak halal je, kita mungkin tak kisah memang. Tak kisah. Itulah. Kadang saya kata bila orang Islam, kadang kita nak jelaskan, nak kena buat tu ke? Nak kena ni, duit lagi. Ni. Akhirnya mereka kata, baik tak payah ambil lah. Sebenarnya nak mohon CJ halal dia tak susah. Ada orang sebulan dah dapat, Tok Ki. Ada ya? Ada. Ada yang fast track. Maksudnya fast track ni dia tak perlu line yang panjang, yang detail. Bila tengok bahan ramuan dia tak teruk. Syarat contoh makcik-makcik. Ini pun nak sebut tak? Banyak benda lah Tok Ki nak sebut. Itulah banyak ni. Penipuan ataupun keuntungan pihak orang tengah untuk CJ halal. Yelah, dia pun nak percepatkan. Contoh dia guna konsultan. Ni bukan nak kenakan konsultan halal pula kan. Ustazah ni apa ni jatuhkan konsultan pula. Ada banyak pihak yang sampai pada kami, apa ni saya dah bayar 10,000 logo halal, CJ halal tak dapat. Encik mohon dengan siapa? Ada, dia pun sebut-sebut. Kita pun buat siasatan, rupanya guna konsultan. Orang tengah untuk proses CJ halal. Kita tanya berapa you bayar 10,000. You tahu tak, kos you kalau dapat CJ 200 saja. Tapi memang gitulah kadang-kadang. Sebab itulah masyarakat kita tengokkan dulu, zaman-zaman dulu sikit kita pun bergaduh kan. Dengan jenis macam jual CJ halal pun ada. Orang Islam pun. Yelah, orang Islam lah. Dia jual CJ halal. Jadi ada. Jadi konsultan. Jadi, kalau sesiapa yang nak mohon CJ halal, pengalaman saya sebagai pengamal lah. Maksudnya orang yang melakukan CJ halal, pergi inspection, buat saya makan dan sebagainya. Mula-mula mohon melalui online. Lepas tu buat bayaran berapa. Kalaulah industri kecil seanda makro dan sebagainya, lebih kurang dalam 200 untuk setahun Tok Ki. Murah je. Kalau yang paling tinggi pun dah 1,500 ke 2,000 yang bisnes juta-juta pun. Sebenarnya CJ halal murah. Sangat murah. Bahkan orang satu ketika dahulu pihak swasta nak ambil PCJ sebab nampak untung banyak. Sebab orang akan kalau bagi fees yang tinggi pun orang akan sanggup sebab untuk bisnes. Sebab itu PCJ halal Malaysia antara yang paling murah. Sebab apa? Kita diuruskan oleh kerajaan sendiri. Dan itu juga faktor yang menjadikan logo halal Malaysia, CJ halal JAKIM, dan kita bukan nama CJ halal JAKIM, kita sebut CJ halal Malaysia Tok Ki. Sebab kalau kita sebut CJ halal JAKIM itu dulu. Selepas diserahkan seluruh negara, kita panggil CJ halal Malaysia. CJ halal Malaysia adalah salah satu CJ halal yang paling diyakini di dunia. Ada beberapa lagi lah. Singapura juga diyakini, Indonesia, Brunei dan lain-lain. Saya tak mampulah sebut semua. Sebab apa disebutkan mereka paling diyakini? Kerana diuruskan oleh kerajaan sendiri. Kalau kita pergi contoh ke Australia,
kita akan dapati ada lebih kurang 4-5 logo halal Australia. Pergi Thailand pun ada banyak logo halal. China ada lagi banyak logo halal. Korea. Kan, sebab logo halal diuruskan oleh konsultan. Logo halal diuruskan oleh syarikat. Tapi Malaysia tak benarkan kerajaan sendiri. Sebab itu dia punya integriti dia lebih tinggi. Dan bila kerajaan sendiri yang menguruskan perjalanan halal, dia bukan konsep keuntungan. Tadi saya tak habis cerita tu yang saya pergi bila orang Chinese tu dia tanya, kenapa you orang Islam susah sangat pasal ayam ni? Maksudnya kan senang kalau maksudnya kalau ayam contoh kita nak kasih dia mati aja. Kenapa tak renjat aja semua, mau seko-seko. Dan masa tu dia tanya bukan sebab dia nak judge kita ataupun dia nak pelekeh, dia nak tahu. Kenapa you kena seko-seko, kena biar itu betul-betul keluar darah apa semua. Kan kita senangkan saja, tenggelamkan dalam air je ataupun buatlah apa-apa. Itu cara mereka. Maksudnya dalam masa 10 minit dah boleh 1000 ekor terus. Betul. Kita 10 minit baru berapa ekor. Sebab nak sembelih seko-seko, nak baca bismillah lagi apa semua kan. Lepas tu pisau tak boleh, pisau mesti basuh. Jangan darah, maksudnya ada najis, lepas tu dah sembelih ayam yang lain. Banyaklah kita punya prosedur. Lalu masa tu saya terangkan, kita tak boleh nak bawa dalil Al-Quran ke, dalil hadis ke, pengharaman bangkai. Sebab ini non-Muslim yang bertanya. Dan dia bertanya dengan cara yang baik. Kemudian masa tu saya jawab dari sudut sains. Dan perkara ni tuan-tuan puan boleh tengok dalam YouTube, Google memang ada. Dari sudut sains, mereka buat kajian. Kan biasanya orang barat lah yang pelopor tentang bab kebajikan binatang. Mereka kata mereka lah yang menjaga kebajikan binatang. Dan mereka kata cara sembelihan kita orang Islam adalah kejam. Tok Ki, sebab ialah nampak sembelih dah dekat leher, lepas tu memancuk darah, lepas tu ayam tu nampak menggelupur sakit. Macam kejam lah. Berbaik rendam air tak nampak menggelupur apa semua kan. Okey, jadi mereka buat kajian dan memasang alat. Tok Ki pernah dengar tak? Benar kan? Sakitan. Dia maksudnya nak menguji tahap kesakitan binatang ketika dimatikan, ketika disembelih dan sebagainya. Jadi mereka letak alat tu, contoh di Australia, di beberapa negara sebelum itu, cara dia bunuh lembu. Ketuk Dia letakkan lembu tu berdiri, maksudnya dia bukan himpit sampai penyek, sampai lembu tu tak boleh bergerak. Kemudian akan ada satu hammer yang besar, besi. Dia akan pop kepala lembu tu sampai pecah kepala tu. Jadi itulah yang sehari-hari mereka buat. Pecahkan. Jadi mereka buat beberapa kaedah maksudnya mematikan binatang ni, dan mereka pasang alat untuk mengesan tahap kesakitan. Pasang alat. Dan mereka terkejut kerana hasil daripada kajian yang dibuat, cara proses penyembelihan menurut cara Islam adalah cara yang paling menjaga kebajikan binatang. Maksudnya didapati tahap kesakitan binatang adalah sangat rendah, bahkan zero. Yang ketuk tu sakit yang maksimum, yang dahsyat bagi ketegangan kepada binatang tersebut. Akhirnya bila disiasat kenapa benda tu berlaku. Kan kita disembelih ni pertama disunatkan memang tajam. Kemudian diwajibkan. Tok Ki pernah sembelih tak? Tok Ki takut. Tok Ki. Ayam pernah sembelih tak? Tak. Soma Edo tak pernah? Semut pun Tok Ki tak bunuh. Tak bunuh. Kalau nampak semua jalan, bagi laluan dulu. Kan? Cari jalan lain. Subhanallah, Tok Ki dalam hati ada taman sangat. Okey. Banyak. Maksudnya ada syarat kelakian tak cukup tu, Tok Ki. Saja je. Okey. Saya pernah sembelih, Tok Ki. Sebab apa saya cakap saya pernah sembelih? Sebab kita kerja di bahagian halal. Dia kena pakar bahagian tu. Sebab saya sendiri kita bagi ceramah kepada orang nak ambil kita panggil apa ni? Kenapa? Nak ambil khusus penyembelih. Bila khusus penyembelih, saya tukar ceramah. Lepas tu tak kalah tukar ceramah ni, akhirnya kami diminta tunjuk contoh. Saya pun penakut. Memang rasa takut sangat untuk sembelih ayam semua ni. Tapi masa tu mencabar dirilah. Kenapa? Tak ada. Dia nak tambah lagi apa-apa. Tak apa. Masa tu kita cuba. Saya cuba sembelih dan kita faham mana urat mareh, mana wajdain, dua urat kiri dan kanan, mana urat pernafasan. Jadi bila kita buat sendiri, kali pertama saya buat putus terus kepala. Sebab takut, kesian. Tapi lepas tu saya dah boleh dah okey dah. Jadi bila kita lalui sini, kita boleh cerita. Rupanya dalam Islam, sebab itu syariat yang Allah turunkan ni adalah sempurna.
bila kita potong sembelih ayam ataupun lembu ke kambing ke biri ke kambing apa-apalah kan, kita potong tu bila terputus 2 urat kiri dan kanan dan urat pernafasan, automatik signal sakit kepada otak tu putus. Terus maksudnya binatang tu dah tak rasa sakit. Macam ginilah, kalau orang bius kan, kan bila dah dibius, belahlah perut tu dah tak rasa apa-apa. Macam tu lah umpamalah. Kalau kita nak faham kenapa boleh tak rasa apa-apa. Jadi dia tanya lagi, habis tu kenapa binatang you tu macam menggelupur? Kan? Itu dia punya sensors. Betul. Sebenarnya ayam ke lembu yang menggelupur macam bangun lagi itu apa semua tu, sebenarnya itu adalah tindak balas otot mengejang saja. Tetapi sebenarnya ayam tu dah hilang dah rasa sakit, kambing dan sebagainya. Dan hasilnya Tok Ki, daging tu dia bila binatang ni dia mati bukan kerana daging stres, daging tu manis, lembut dan sebagainya. Akhirnya mereka mengatakan sembelih mengikut cara Islam adalah terbaik. Dari sudut kesihatan, kesedapan daging dan keselamatan dan darah keluar. Bila menggelupur, darah akan habis keluar, semua penyakit dalam daging tu akan keluar. Okey, tapi saya satu benda yang ni nak minta Ustazah punya pengaruh bersama. Pasal kita saya tengok proses dibuat di JAKIM tu bagus. Tapi ada satu benda saya sekurang. Biar Datuk Aziz ke siapa yang itu tu biar kok boleh ubah. Dia macam ni. Apa yang Ustazah buat tadi tu tak dibuat. Maknanya kalau boleh, bila sesiapa nak ambil CJ halal, syarikat yang bukan Islam, dakwahkan dia. Dakwah. Jadi dia kena ada proses dakwah. Dia tak boleh lari, dia tak boleh hantar pegawai dia ke, supaya dia akan terdidik dengan rasa tanggungjawab. Dan dia masuk Islam. Mungkin kalau 10% masuk pun, ketua-ketua ni yang besar-besar ni, yang pemilik hotel ni, aku kena datang paling tidak setengah jam dengar. Betul. Jadi kita dapat kebaikan daripada proses itu. Pasal kalau dia dengar macam ni, saya rasa kita mungkin antara kelemahan kita tidak berdakwah. Dakwah dalam konteks sepatutnya kita tidak berjihad pun tidak. Jadi kalau banding Rasulullah, dia berjihad, dia berdakwah, dia berperang, dia bahagian tu maknanya kita boleh buka pintu hati dia, yang buat tu Allah. Tapi kita usaha kita, betul. You kena datang ini, you tak boleh hantar pegawai saja. Pegawai yes, tapi 1 jam atau setengah jam pemilik ceramah pemilik. Apa kenapa? Sebenarnya bila Datuk sebut macam ni kan, Tok Ki sebut macam ni, dulu masa saya kerja dulu, memang kita buka untuk biasa yang datang, bukannya owner memang jarang datang. Dia besar. Memang staff-staff yang bawah-bawah. Dan saya ingat masa saya bekerja di halal, bila time ceramah berkenaan halal, depan saya ni sebahagiannya non-Muslim. Maksudnya wakil-wakil pada syarikat untuk mohon CJ halal. Maksudnya non-Muslim. Itu kesempatan kita. Masa tu saya akan bercerita tentang bab kelebihan halal, bukan CJ halal. Kenapa? Sebelum pergi pada kelebihan CJ halal, kelebihan halal dulu. Maksud menurut agama. Dan biasa saya akan sebut, saya kata bagi pandangan agama kami, Islam menetapkan dan sains menyokong. Iyalah, kita kena buat cantik tu. Cantik. Lepas buat video tunjuk. Lepas tu berapa orang Tok Ki non-Muslim datang jumpa. Dia nak kata, tahu juga. I baru tahulah. Rupanya cara you Islam sangat terbaik. Jadi itulah nak tambah lagi. Maknanya kalau kita adakan sesi itu supaya dia paling tidak dia tidak memusuhi Islam. Ni kalau tidak, maknanya dia you buatlah, you pergilah, saya mau ajak. Jadi ni. Kalau tak, masa kat kaunter tu saya boleh jawab, you jangan banyak tanyalah, you nak CJ halal, you ikut sajalah prosedur. Tapi betul, masa tu saya memang ambil masa, saya suka menerangkan. Itu pasal dalam naluri. Jadi kita nak jadikan syarat. Nak jadikan syarat supaya mereka faham kenapa perkara ini sekian-sekian. Allahu Akbar. Tapi tak sempat dia nak bertanya macam-macam benda. Saya tengok dia patut dia bertanya tadi. Itulah, ada nak tanya soalan. Ada soal, ada conversation sangat-sangat padat. Cuma itulah yang tadi kita cakap pasal non-Muslim tadi tu kan. Kita cakap kita nak dakwah pada dia, tapi kadang-kadang kita tak perasan yang sebenarnya diri kita sendiri ni yang membenarkan orang-orang luar ni ambil kesempatan. Contoh Tok Ki macam Ustazah cakap, pengikut terbesar dekat Malaysia adalah orang non-Muslim, bukan Islam. Sebenarnya macam ni, ada benda nak suggest dengan apa ni Ustazah hari ni, dan saya pun dah sebut dekat Icon pun dah sebut. Kita hari ini produk kita banyak, tapi tak laku. Produk BMF kita. Yang lain-lain, mana semua generally. Pasal kerjaan selama 60 tahun, bagi duit, katakan nak buat barang, nak buat proses ke, berbilion. Tapi tak laku juga. Serius. Nak cari mi orang Islam pun tak ada. Jadi,
kita kena ambil kesempatan, satu tu BMF lah, daripada produk mencari orang kepada orang mencari produk. Itu satu benda lah, BMF lah. Maknanya kita diwajibkan mencari yang halal tadi lah. Dan satu lagi mungkin kita kena ambil forum-forum seperti ini. Pasal kita tengok bila kita viral, macam contohnya yang kes tarik kereta tu, saya tengok 6 juta sampai reach. Jadi kita kena buat sesuatu untuk membawa pergerakan itu supaya produk-produk orang Islam ni laku. Contohnya macam ni, ada satu ubat tu, tolong ambil ubat sekejap, Nopen tu belakang. Ada doktor-doktor kita yang mengeluarkan ubat-ubat yang bagus. Yang contohnya ni saya nak share dengan, cuba bayangkan produk ini dia dah research 1 juta. Masya Allah. Dan sebenarnya ini untuk ni Nopen. Oh, Nopen. Jadi contohnya kita kalau dapat, inilah masa juga kita nak mempromosikan produk kita. Ambil sedikit masa saja. Pasal ini ubat pening kepala, stres apa benda. Dan sebenarnya ini dia macam Voltaren. Tapi tak ada drug. Yang ini dah diluluskan oleh KKM juga. Dan yang ini dia pakai mascotek je Ustazah. Contohnya ni pun macam tu juga, mascotek. Jadi maksudnya kalau pening kepala ke nak demam boleh ambil. Tak payah benda lain dah. Jadi maksud saya, pasal kau tidak sekarang ni kita tapi tak tahu. Yalah, sebab tu kita nak buat ambil majlis macam ni. So kita campaign lah sikit. Maknanya kita biarlah benda ni bukan nak kira macam mana, nak bagi kesempatan kepada pasaran orang kita, biar ada kesedaran. Ini ada produk ni, ada sabun yang orang kita, yang macam-macam sekarang ni produk dah banyak, tapi pembelian masih lagi diharapkan meningkat. Pasal bila dia berniaga, dia meningkat Ustazah, dia bayar zakat. Yalah, betul. Jadi zakat pula gunakan untuk melepaskan asnaf pula tak lalu bayar zakat. Jadi kita kena pakat. Contohnya yang kita buat kat mall, kita cuba buat. Maknanya kita banyak kelemahan. Tapi dengan adanya usaha yang berterusan, kita Allah yang kita tak ubah nasib kita tak tukar, macam mana Allah nak buat? Takkan dia nak lebih pada kita pula. Amin. Ini cakap orang lapangan lah. Tapi maknanya kita kena pakat. Biar produk-produk kita ini masuk dalam pasaran, tapi benda produk yang betul lah. Itu pun kadang-kadang masalah juga. Ada taruh macam-macam lah benda yang jadi maknanya kalau kita dah proses, maknanya kita nak benda-benda ni digunakan kesempatan ini supaya kalau hari ini kata 100,000 orang tengok, kalau 10% pun betul. Banyak dah ni. bagi impact. Jadi nak bawa impact ini supaya masyarakat kita diperkasakan dengan kaedah ini. Mana dua-dua dapat. Betul. Sama macam kita kata yang halal pun dapat, pendidikan halal pun dapat. Jadi begitulah, maknanya itulah kita amat berterima kasih lah kita Ustazah bersama sudi membantu dan cuba kita rapatkan kaedah kita untuk membantu produk-produk orang Islam. Ada yang produk yang luar biasa. Jadi tak apa ya, satu hari esok yang satu dapat membantu orang, kalau tidak produk kebanyakannya dadah semua. Betul ada drug. Jadi drug. Ini tak ada drug dan kalau pain ni, kalau sakit ni memang cukup efektif. Okey. Jadi gitulah, kita bincang esok kita bincang. Okey. Tok Ki, sebab kita tinggal 15 minit lagi ya, tuan-tuan puan-puan, sahabat-sahabat sekalian, 15 minit lagi insya-Allah. Antara kalau boleh izinkan saya untuk buat beberapa kesimpulan. Yes, eloklah insya-Allah. Lepas tu Tok Ki lah menyimpulkan balik. Tok Ki tak berapa pandai bagian tu. Ustazah cakap saya tumpang. Tok Ki lagi tahu isu sebab ramai orang cari Tok Ki, jadi Tok Ki tahu masalah. Tahu tapi tak selesai. Betul lah. Masya-Allah gitu sir. Tuan-tuan puan-puan, sahabat-sahabat sekalian, antara yang kita boleh buat bersama 3 perkara. Berkenaan dengan isu tajuk kita ini, iaitu daging import. Dan banyak isu lain lagi yang kita sebut secara tak langsung tadi. Pertama, kita berusaha, kalau adalah teknokrat ke jutawan, bilioner ke trilioner ke kat luar sana yang umat Islam kita, cubalah berniat, kalau sekarang anda ada bisnes-bisnes lain, import cuba jadikan bisnes import daging ayam. Daging dan ayam ni daging dan ayam. Kita duduk makan tu je. Kita duduk makan. Maksud kita tak boleh nak letakkan beban ni kepada pengguna. Contohnya kita kata, okey, peniaga-peniaga berhenti ambil daging import. Kita nak lepas tu ambil daging tempatan, mereka bungkus lah. Tapi sekejap saya dapat tahu juga produk ini yang biasanya yang melibatkan tidak halal ni adalah produk daripada Muslim. Bukan Brazil lah. Tapi ada juga yang mengatakan, yang itu saya tak dapat sahkan lagi, di India so far masih produk tu dia maknanya tidak melencong lah. Pasal dia yang sekilang tu yang masuk dia halal dan boleh maknanya kita diyakini lebih
keselamatan kita, maknanya produk yang daripada India ni so far so good. Tapi kita harap Pakistan lepas ni. Yelah. Okey. Jadi pertama, maksudnya kita mengharapkan biar orang Islam kita yang mempunyai kuasa ekonomi, dia cuba berusaha masuk industri untuk import daging. Dan juga daging ni, bila sebut daging jangan bayar daging je, termasuk ayam semua tu lah. Ekor masuk lah. Tulang semua kena. Tulang, ekor. Itu yang kita pelik. Kalau lembu, daging banyak tak pelik, tapi ekor banyak tu pelik. Mungkin ada lembu yang 2 ekor. Itulah. Sedangkan 1 ekor lembu hanya ada 1 ekor. Jadi lembu tu isi tu banyak, tak pelik lah sampai part-part tu. Sebab itu bila kita bercakap dengan individu di JAKI sini, dia kata kita melihatkan jumlah ekor di pasaran lebih banyak. Lebih banyak daripada ekor yang diimport. Sebab tu dia kata ada ekor kanguru. Ada ekor kanguru, yelah sebab hampir nak sama kan. Wallahualam, macam mana tak tahu ekor apa sebenarnya. Jadi kalau kita faham benda ni, kita pun dah rasa geli nak makan ekor. Nanti janganlah pula. Ini bukan nak rosakkan bisnes orang kita, kena faham ya. Pro and cons dia. Dan mungkin juga maknanya ini juga galakkan nak menentukan orang kita mencari bekalan yang betul-betul halal. Ya. Maknanya tidak boleh order je. Pasal dulu-dulu kita kadang-kadang kita order daripada orang bukan Islam. Ya, betul. Jadi kita pun tak kisah kan. Yang tu memang nak sebut. Syukur Tok Ki sebut tu tentang order tu tadi. Okey, nanti kita akan sebut. Cuma nak sebut pasal import besar tadi tu, orang Islam kita, dan bukan sekadar, kalau boleh contoh sikit Brunei, contoh dia syarikat besar, dia nak jadi pengimport terbesar yang halal diyakini oleh umat Islam. So dia bukan sekadar menggantung harap kepada pihak-pihak agensi je, bahkan dia hantar pegawai dia ke sana. Betul. Lepas tu dia pula kata okey, untuk tempahan saya ni, kontena ni adalah untuk saya saja. Dan ini saya nak simpan. Maksudnya kalau ada syarikat Muslim kita yang begini, yang daripada start daripada proses awal sampai proses akhir. Sebab kalau kita nak tunggu, maksudnya mungkin kerajaan ataupun agensi-agensi mungkin tak mampu, tapi ada seorang yang mula pun, lepas tu semua Islam akan ambil dengan dia sebab paling diyakini. Akhirnya benda tu akan grow. Okey. Itu yang pertama. Yang kedua, yang ni nampak macam musai tapi ada orang buat. Ialah kita ternak sendiri. Kalau kita dekat bandar ni, Tok Ki duduk tengah bandar, nak ternak macam mana kan? Tetapi ternak sendiri sama ada, kalau orang kampung, kembali back to nature. Kalau dulu mak ayah kita, ayam ambil belakang, lembu kambing pun ambil belakang. Lepas tu buah pun ambil tanam sendiri, sayur-sayur pun tanam sendiri. Kita ni orang kita kata sayur juga racun sebab terlalu banyak racun yang digunakan. Buah pun jadi racun dah hari ni, terlalu banyak racun dan sebagainya. Jadi contoh kalau orang yang ada di kampung kan, apa salahnya anda yang ada di kampung, ada kawasan, ada apa buat. Kan, seekor 2 ekor. Okey, itu nampak kecil. Dan yang ketiga ni perkara yang sangat penting, dan Tok Ki, kami tadi kita dengan tim, dengan Ustaz Azmi, dengan Encik Suami, Ustaz Tengku, kita terus bincang. Bila cadangan disebutkan oleh individu di ni sahabat, kalau sebut Ustaz Amri lah. Kita ada telefon bincang apa. Dia kata, Ustazah, kita gempurkan wakaf umat Islam untuk ekonomi umat Islam. Lepas tu saya tanya, maksud Ustaz Amri apa? Dia kata, tak mahu saya Ustazah, sekarang ini bawah GPW kan, veterina sini tak ada ladang veterina. Maksud ladang lembu. Betul. Kita ada tanah kosong yang banyak, Tok Ki. Betul. Maksudnya kita sebenarnya kita kalau tanah lalang. Kalau kita buat betul-betul, kita boleh je jadi macam Australia, ada kawasan apa yang besar. Itulah kesembuhan dan mungkin kurang. Pasal sekarang ni kalau Ustazah pergi ke Cokit tu, Alia daripada mana? Thailand. Ni daripada Mesra mana? Mengarut betul. Itulah. Antara isu dia kata kadang kita nak sah kerajaan tak boleh juga, Ustaz Mi kata. Sebab kerajaan dah keluar insentif banyak. Masuk kepada penternak, kepada pertanian. Maksudnya sampai ada orang dapat 500,000, ada orang 1 juta. Akhirnya duit tu habis macam tu je. Dia mohon untuk ternak tapi dia buat bisnes lain. Jadi di situlah akhirnya bila kita bagi peluang pada orang tengah nak duit, tengok ada peluang untuk ternak, padahal dia pun tak minat ternak. ambil duit, lepas tu buat bisnes, lepas tu tak jadi. So kita macam kita terpaksa, kita Tok Ki kena fikir sampai peringkat dah. Kita bukan salah sana, kenapa kau tak buat ni. Sekarang ni soalan tu tanya pada, apa aku perlu buat? Jadi saya terus fikir, contohlah saya buat pengumuman hari ni kan Tok Ki.
kami mencari sesiapa maksudnya nak beri tanah wakaf. Dulu ramai orang nak beri tanah wakaf pada saya, kita tolak. Sebab apa kita tolak? Sebab apa tolak? Sebab saya kata beban pada kami untuk membangunkan tanah tu. Tanggungan. Jadi dia orang bagi tanah pula dan dalam hutan tu. Yang adik-beradik dia pun tak nak, anak-anak pun tak nak. Jadi dia orang kata ustazah imarah macam mana, saya pun tak ada duit nak bina bangunan apa. Jadi barulah saya terfikir, lepas ni step kita adalah tanya siapa yang nak wakafkan tanah. Lepas tu kita akan mula pula wakaf untuk membina ladang terbesar oleh umat Islam. Maksud ladang daging lembu, kambing terbesar. Jadi kita tak ada kita tak ada kewangan. Tetapi mungkin ada umat Islam yang ada kesedaran, dia nak wakaf dulu. Jadi mungkin satu keluarga wakaf seekor lembu. Contoh kan. Mula dulu. Jadi kalau satu Malaysia faham, kita akan grow, akhirnya hasil pada jualan kita boleh rendahkan harga market jualan lembu tempatan. Tapi inilah yang diperlukan. Maknanya dalam masyarakat ni kita perlu yang ada proaktif. Yang mengikut ustazah ni saya rasa cukup proaktif. Jadi kalau ustazah sebut je macam saya duduk di atas kan. Sayur kita tanam sendiri je. Ada ciku, ada apa ni, belimbing, ada limau, ada pokok rambutan pun ada. Mana? Di atas tempat ustazah pergi tu. Di rumah saya datang. Ada pokok, ada tanah. Dengan tomato je boleh buat, maksud saya. Boleh buat. Kalau nak buat lah. Jadi halia serai tak payah beli. Ni kadang-kadang kita di kampung pun nak kenuri, kena pinjam halia. Betul. Ataupun kena beli kat pasar. Jadi ini yang kita buat. Jadi mungkin juga ambil kesempatan kali ini ustazah. Maknanya kita juga daripada apa-apa cadangan yang kita bincang tadi, kalau sesiapa mempunyai cadangan atau maklumat pun, contoh maklumat macam ni banyak lagi datang. Pasal kita insya-Allah akan bersiri kita punya pembongkaran yang menipu kita ni. Jadi kita harap bersama-sama yang di luar sana beri kita maklumat, bolehlah kita yang ni mungkin kita boleh buat siasatan pula. Contohnya nak tambah, nak pergi tengok pakai drone ke pakai penyiasat peribadi ke, supaya kita adakan kesatuan ke arah usaha kita ni. Macam saya sebut tadi, wakaf ke apa benda, macam kita dah mula mungkin secara kecil-kecilan dekat Malakat Mall. Jadi yang tak betul-betulkan, yang tambah lagi, kena bersama supaya kita ada peluang. Pasal benda ni 60 tahun pun kita tak buat apa-apa. Betul. Jadi kita kena. Tok Kilas boleh saya. Tok Ki nak tutup dah kan? Tutup je. Tak, nanti Tok Ki kena tutup juga sebut pasal isu daging import kita hari ni. Tok Ki juga yang kena rumuskan. Saya cuma rasa ambil peluang ni, saya nak nasihatkan diri saya dan sahabat-sahabat semua, terutamanya bila beli ayam di pasaran. Kita ni pemakan ayam yang tega lah kan. Saya pun tak makan ayam lama. Sebab rasa takut ni ustazah sebut-sebut. Macam ni. Contoh satu ketika kami buat pergi ke ni yang kita sebut bukan minimarket, ialah market yang kecil ni. Kita tak sebut nama lah. Kan ada banyak sangat. Kalau mall yang besar macam Jaya, macam Mayday, memang mereka memastikan apa produk yang masuk tu halal. Tapi saya nak sebut market yang kecil-kecil ni, bila kita pergi bahagian untuk beli ayam, contoh beli daging, kita nampak ada ayam yang loose pack. Bahaya kan? Tu. Yang loose pack tu yang tak ada dalam packing tu lah. Tak ada siji halal tak pun. Ada logo halal. Dia susun-susun, lepas tu ada part. Yang ni orang Melayu sama kita sangat suka. Sebab anak dia suka, dia nak ayam ayam uping-uping, peha. Lepas tu yang suka kepak-kepak je, yang suka bahagian isi-isi, dia dah asingkan. Okey, ini saya cerita pengalaman yang benar. Bila kami pernah pergi satu mall, maksudnya minimarket yang kecil tapi ada jual ayam. Bila kita tengok invoice mereka dan kita dapati ayam yang mereka letak tu, yang loose pack tu, sumber daripada rumah sembelih non-Muslim. Dan pembeli utama 90% lah adalah orang Melayu Islam. Lepas tu bila kita kata kenapa? Tapi di sana ada yang dalam pack, ada logo halal. Dia kata kami tak cakap pun itu halal. Dan sebenarnya peniaga ni tak salah. Dari segi undang-undang pun dia tak salah. Pasal dia tak cakap. Dia tak cakap. Lain kalau dia tulis dijamin halal ke, disahkan halal, letak logo halal. Tak, dia tak buat penyataan halal. Dia orang tak ada tipu pun. Betul. Tapi kesedaran, saya sebut di sini kesedaran umat Islam. Dan saya bukan katakan bahawa semua ayam loose pack itu adalah haram. Tidak. Tetapi diragui sebab tak ada penyataan halal. Jadi untuk kita betul-betul yakin, dan jangan ragu-ragu dengan CJ halal. Sebab hari ni kita tak sempat nak sebut. Kalau saya nak cerita proses CJ halal ni yang ketat, sampai kita jangan ragu-ragu dan berhenti menyalahkan Masuk Jakim, berhenti meletakkan satu masalah orang kita
Tok Ki, dia sendiri yang menjatuhkan agensi agama. Yalah. Orang Islam sendiri menjatuhkan, apalah Jaki tak buat kerja Dia ni. cepat jadi hakim. Dia cepat hakim. Dia tak tahu sebenarnya masalah tu di mana. Jadi, kalau boleh pastikan ayam yang kita beli ada di dalam pack yang ada logo halal. Dan mulai hari ini kita mempunyai sikap macam ni. Kalau saya lah, kalau orang tanya, Ustazah tak makan kedai makan ke? Saya jawab, saya makan. Bukan tak makan. Sesak. Memang makan. Maksudnya sesak ke, maksudnya ada ketinggian kita makan. Tetapi saya jadikan sikap saya bertanya kepada orang yang dia kawan-kawan dia tolong jawab. Dia dah tanggungjawab. Betul. Saya akan tanya kaunter. Minta maaf nak tanya. Ayam ambil ada CJ halal tak? Lepas tu kan dia orang kaunter, dia kata, tak tahulah, kena tanya toke. Kadang saya buat muka tebal, bukan sebab saya kata Ustazah Asma bolehlah tanya, orang kenal. Ini saya cerita perangai ni daripada dulu, daripada saya bukan siapa-siapa, orang tak kenal, dan masa tu saya bukan bahagian halal pun. Bahkan kalau pergi pasar malam macam ni kan ada ni kita panggil apa tu yang surimi tu. Surimi tu kan ni yang berbola, fish cake, fish ball, ketam apa, kita panggil produk surimi. Dia kalau yang tak halal, dia masuk platelet darah. Sebab tu kalau pergi rumah sembelih, darah memang haram lah, walaupun daripada sembelihan. Kalau pergi loji-loji rumah sembelih yang besar ni, kita akan dapati mereka tadah darah. Darah bertontong dengan susun. Kita tanya darah ni nak pergi ke mana? Oh, darah ni nanti ada orang beli. Dia akan masuk balik dalam ni. Darah ni, dia manfaat dia sangat banyak. Tapi haram lah kalau ada platelet darah, maksudnya tak suci lah produk tu. Jadi surimi ni antaranya dia gunakan platelet darah tu untuk memejarkan tu. Jadi kalau saya contoh nak beli, anak kita nak sausage lah, goreng tu kan, fish cake ke fish ball ke, saya rengangkan mulut tanya, cik minta maaf, ada logo halal tak packing ni? Kadang saya kena marah Tok Ki. Nak beli, tak nak beli sudah. Orang Islam kita, saya kata, tapi tujuan saya bertanya educate. Saya kata minta maaf cik, saya nak bagi makan pada anak-anak saya. Jadi saya kena pastikan yang makanan ni adalah yang halal. Jadi ini tanggungjawab saya. Dia terus down, maksudnya dia tak marah dah, lepas tu dia pun ambil plastik. Kan dia tunjuk. Ni ada logo halal. Alhamdulillah, saya doakan encik maju berkat. Dia pun suka. Sebenarnya orang Islam kita, bayangkan dia kalau ada satu kedai Muslim kita lah. Kedai Muslim kita kebanyakan tak ada logo halal kecuali fast food kan apa. Jadi bila kita bertanya, cik ada logo halal tak? Bayangkan kalau ramai yang bertanya 100 orang, akhirnya dia rasa dia perlu mohon logo halal. Dia mohon CJ halal. Tok Ki. Tak apalah, tutup je Ustazah, tutup teruslah. Saya ambil berkat. Tak ada. Subhanallah. Jadi tuan-tuan puan-puan sekalian, itulah beberapa kalau kita sendiri sebagai pengguna, kita mulakan bertindak dengan bertanya dan didik anak kita supaya sentiasa query. Maksud sentiasa timbulkan persoalan, ini halal tak? Ini okey tak? Dan sebagainya. Akhirnya peniaga dia rasa tertekan. Sebab ramai dah pelanggan yang tanya, ada CJ halal tak? Ada CJ halal tak? Sebab kita tengok banyak kedai makan Korea di pasar-pasar raya. Orang Islam penuh. Dia kata no pork. Ya, no pork bukan jaminan halal. Itulah dia orang mudah aja. Itulah. Okey, itulah saja daripada saya. Saya mohon maaf salah dan silap. Macam Tok Ki sebut, mungkin kita akan buat bersiri terlalu banyak lagi perkara isu yang halal ini kita perlu bincangkan. Dan sebenarnya kembali kepada main isu, mohon Tok Ki tutup, iaitu berkenaan dengan daging import dan sebagainya. Kita mengharapkan pihak-pihak yang ada kuasa, kan, yang kita disebut di awal tadi, mula maksudnya rasa tekanan, rasa perlu buat sesuatu. Dan kita minta SPRM ke polis ke KDN, biar sama-sama anggapkan inilah jihad kita. Subhanallah. Serah pada Tok Ki. Tadi saya dah tutup, saya bukan pandai pun. Okey, itulah. Terima kasih semua. Kita harap kita telah membawa sedikit kesedaran, dan esok-esok bolehlah terus tanya Ustazah dalam sudut amalan kita lah. Jadi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada MC. Moderator, kita tangguh dengan tasbih kafarah surah Al-Asr. Tak, moderator lah sebut. Okey. Apa? Ni kita tutup dengan tasbih kafarah dan surah Wal-As. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rasulullah,
Okay, baiklah. InsyaAllah mungkin ada siri-siri yang lainnya. Kepada follower-follower Ustazah Asma, boleh follow Persatuan Pengguna Islam Malaysia, dan follower-follower Persatuan Pengguna Islam Malaysia pun boleh juga follow Ustazah Asma. Kita akan sentiasa update dari semasa ke semasa untuk kita punya topik, insyaAllah. So insyaAllah okay dah. Assalamualaikum. Jumpa lagi untuk next series.